Assalamualaikum, salam sejahtera. Persidangan Dewan Rakyat diteruskan untuk hari ketiga minggu ini. Kita imbas dahulu apa yang dijawab dan juga dibahaskan ketika sesi Dewan Rakyat yang berlangsung semalam. Rang Undang-Undang RUU Perbekalan Tambahan 2018-2019 dibentangkan untuk bacaan kali kedua oleh Menteri Kewangan Lim Guan Eng. RUU berkenaan merupakan anggaran tambahan mengurus yang tidak diperuntukkan sepenuhnya dalam belanjawan 2018 terdahulu. Dewan dimaklumkan menerusinya sebanyak 19.6 bilion ringgit diperlukan sebagai perbelanjaan tambahan dan daripada jumlah berkenaan sebanyak 4.1 bilion ringgit untuk perbelanjaan mengurus, manakala baki 15.4 bilion ringgit adalah bagi perbelanjaan tambahan pembangunan. Dalam pada itu, Lim Guan Eng turut mendedahkan secara keseluruhannya perbelanjaan sebenar kerajaan terdahulu pada 2018 adalah sebanyak 289 bilion ringgit berbanding 280 bilion ringgit yang diluluskan. Tegasnya, peningkatan sebanyak 9 bilion ringgit itu adalah kerana tindakan Kerajaan Barisan Nasional BN dan bukannya Kerajaan Pakatan Harapan. Selain itu, katanya bayaran khidmat hutang off balance sheet juga memerlukan peruntukan tambahan sebanyak 4 bilion ringgit. Itu yang dibahaskan ketika sesi perbahasan di Dewan Rakyat semalam. Ini pula jawapan yang telah dibangkitkan oleh Menteri dan juga Timbalan Menteri yang berkaitan ketika sesi pertanyaan-pertanyaan jawab lisan. Dewan dimaklumkan cadangan untuk menjadikan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM sebagai badan induk pensijilan barang halal di peringkat antarabangsa bakal dibincangkan dalam rangka kerja keusahawanan kebangsaan NEF. Tegas Menteri Pembangunan Usahawan Datuk Seri Muhammad Rizwan Yusof, JAKIM perlu dijadikan sebagai satu organisasi penting untuk persijilan bagi kesemua produk-produk halal yang dikeluarkan di peringkat antarabangsa. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Permatang Pauh Nurul Izzah Anwar. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad Rizwan Yusof turut menjelaskan bagi tempoh 1 November sehingga 28 Februari lalu sebanyak 3,268 permohonan telah pun diterima untuk mendapatkan pensijilan halal di Malaysia dan daripada jumlah itu sebanyak 1,624 syarikat telah diberi pengesahan. Baik, selain anda boleh ikuti kami secara di kaca televisyen, juga anda boleh ikuti kami menerusi platform secara atas talian di laman web yang tertera di kaca TV anda. Soalan pertama bagi pertanyaan jawab lisan hari ini ditanyakan kepada Perdana Menteri mengenai usaha kementerian dalam membendung ancaman siber. Terus saja ke Dewan Rakyat. Saya nombor 1. Sila Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri untuk menjawabnya. 3 minit. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Yang Bertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih YB Pasir Mas. Kerajaan telah mengambil langkah proaktif bagi meningkatkan tahap kesiapsiagaan negara dalam menghadapi ancaman dan serangan cyber melalui pembangunan dan pelaksanaan Plan Pengurusan Krisis Cyber Negara, National Cyber Crisis Management Plan, NCCMP. Plan ini yang dibangunkan berdasarkan kepada rangka kerja pengurusan risiko yang menggariskan strategi bagi mengurangkan kesan serangan cyber dan tidak balas yang perlu dilaksanakan oleh agensi infrastruktur maklumat kritikal negara, Critical National Information Infrastructure, CNII, yang terdiri daripada pelbagai agensi awam dan swasta. Plan ini telah diterjemahkan kepada arahan Majlis Keselamatan Negara MKN nombor 24, dasar dan mekanisme pengurusan cyber negara serta prosedur tindak balas, komunikasi dan penyelarasan krisis cyber negara. Salah satu aktiviti utama yang digariskan di bawah arahan MKN 24 ini adalah pelaksanaan latih amal krisis cyber negara XMAIA yang bertujuan untuk menguji keberkesanan prosedur dan membiasakan familiarize agensi CNII dengan mekanisme pengendalian insiden cyber serta meningkatkan tahap keupayaan dan kesiapsiagaan agensi bagi menghadapi sebarang ancaman cyber. Selain itu, kerajaan telah juga menetapkan keperluan dan baseline keselamatan cyber yang perlu pada agensi-agensi CNII melalui pelaksanaan pensijilan MS ISO IEC 27001, Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat, Information Security Management System, ISMS. Pensijilan ini menetapkan keperluan pematuhan melalui satu pendekatan yang sistematik dan pengurusan maklumat bagi menjamin keselamatan maklumat termasuk polisi, proses, prosedur dan fungsi perkakasan hardware serta perisian software berkaitan.
Datuk Yang Dipertua, ancaman keselamatan cyber akan terus memberi cabaran kepada pengurusan keselamatan negara apabila berlaku peningkatan kebergantungan kepada teknologi-teknologi baru yang bermanfaat, tetapi pada masa yang sama mendatangkan ancaman kepada keselamatan negara. Justru itu, kerajaan melalui Agensi Keselamatan Cyber Negara (NAKSA) akan mengeluarkan strategi keselamatan cyber negara pada pertengahan tahun ini bagi menangani ancaman tersebut secara komprehensif. Strategi ini akan dilaksanakan melalui pemulihan sumber tenaga dan pembangunan prasarana yang memfokuskan kepada pembentukan National Cyber Security Workforce dengan izin bagi memastikan negara dapat mengoptimumkan penggunaan sumber yang sedia ada. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Sila Yang Berhormat Pasir Mas, soalan tambahan pertama 30 saat. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri di atas jawapan tadi. Soalan saya ialah saya membaca kenyataan daripada Menteri SKMM tahun lepas bahawa Malaysia telah menubuhkan jawatan kuasa bantras jenayah cyber selari dengan tindakan beberapa buah negara yang telah menubuhkan jawatan kuasa khusus untuk menangani jenayah cyber. Dan selain daripada serangan virus, serangan kepada protokol internet dan sebagainya, penyebaran berita palsu juga boleh dianggap salah satu daripada jenayah cyber. Jadi tidakkah kerajaan merasakan bahawa pemansuhan akta anti berita tidak benar merupakan salah satu langkah mundur ke belakang di dalam menangani jenayah cyber? Terima kasih. Sila Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri jawab. Terima kasih kerana soalan tambahan itu. Memang kita ada langkah-langkah untuk menangani masalah cybercrime ini dan kita meningkatkan lagi tahap kesiapsiagaan dan juga latihan. Namun apa yang dikatakan oleh anti-fake news bill itu adalah satu daripada apa usaha kalau kita menjalani ada mekanisme yang boleh kita menanganinya tanpa membuatkan satu bil yang baru. Walaupun kita jenayah jawatan kuasa jenayah cyber berita palsu ini, kita ada pindaan-pindaan yang kepada akta yang sedia ada sekarang ini melalui prosesnya. Kalau ada detailnya saya akan beri kemudian dalam secara terperinci, secara betul. Terima kasih. Speaker. Soalan tambahan. Saya jemput Yang Berhormat Kubang Kalian. Bangsa Maju. Tuan Yang Dipertua, pembangunan keupayaan merupakan elemen yang sangat penting dalam memastikan negara mempunyai kepakaran tempatan yang secukupnya. Saya nak tahu apakah perancangan dan tindakan kerajaan dalam membangunkan tenaga kerja serta mempertingkatkan kepakaran dalam menghadapi ancaman cyber di era IR 4.0. Sekian, terima kasih. Sila Yang Amat Berhormat menjawab 1 minit. Terima kasih Yang Dipertua. Terima kasih Bangsa Maju. Kita ada tenaga mahir sekarang yang ada dalam keselamatan cyber. Dan kita mahukan pengurusan keselamatan cyber yang dilaksanakan secara efektif. Ada pun tapi kalau tak efektif buat apa kan. Jadi dalam usaha kita menangani ancaman cyber yang semakin kompleks sebab tahap kepakaran yang kita ada, tetapi kumpulan penggodam itu yang hackers ini mempunyai keupayaan juga untuk mengelak daripada kesan sentiasa menambah baik apa yang dikatakan re-engineering, merekayasa corak-corak serangan ini. Jadi apa yang kita buat adalah dalam usaha meningkatkan bilangan tenaga kerja mahir dalam bidangan keselamatan cyber ini, kerajaan telah melaksanakan pelbagai program. Satunya pensijilan profesional kepada tenaga kerja sektor awam dan swasta. Kerana ada juga penggodaman hacking ini tidak memilih, kadang-kadang dia pilih swasta juga. Jadi setiap pensijilan mempunyai fokus yang berbeza-beza supaya dapat menambah kepelbagaian tenaga kerja mahir cyber, seterusnya membentuk satu ekosistem pakat keselamatan cyber yang menyeluruh untuk negara kita. Jadi selain itu pengenalan dan pelaksanaan
silibus berkaitan keselamatan cyber dan teknologi dalam sistem pendidikan juga turut dilaksanakan sebagai langkah awal dalam mempersiapkan graduan-graduan yang berpengetahuan dan pengalaman selaras dengan tuntutan pasaran meningkatkan bilangan tenaga pakar keselamatan cyber. Juga kita juga memilih mereka-mereka yang memang khusus, yang ada bidang mereka tu adalah dalam hobi mereka juga. Pengkhususan tu mereka dudukkan tu bagi dia tools, mereka akan kerja dan melihat itu adalah salah satu caranya untuk meningkatkan keupayaan kita dan kita menarik anak-anak muda yang berminat begini. Terima kasih, Bang Terima kasih, Yang Speaker, satu lagi soalan Speaker. Saya nak teruskan kepada pertanyaan lisan yang kedua. Saya jemput Yang Berhormat Datuk Seri Hassan bin Arifin Rompin. Terima kasih, Yang Berhormat Datuk Speaker. Saya kemukakan soalan nombor 2. Sila Yang Berhormat Menteri Kerja Raya menjawabnya. 3 minit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tuan Yang Dipertua, saya merasa terhormat untuk menjawab soalan daripada sahabat senior saya, Wabi. Untuk makluman ahli yang berhormat, kos pembinaan Lebuh Raya Plus adalah berjumlah 5,944,77 juta. Dalam arti lain 5,9 bilion ringgit. Apabila Plus dinyah senarai dari Bursa Malaysia pada tahun 2011, Plus terpaksa menerbitkan bon sukuk sebanyak 30.6 bilion ringgit untuk membeli balik semua saham awam. Untuk makluman YB, sebahagian besar daripada kutipan tol disalurkan untuk membayar balik pinjaman sukuk, menampung kos operasi dan penyelenggaraan lebuh raya. Ia termasuk juga projek penambahbaikan yang sesuai untuk meningkatkan tahap keselamatan serta menampung jumlah trafik yang tinggi. Tuan Yang Dipertua, walaupun Plus mempunyai liability yang meningkat, syarikat ini tidak pernah gagal untuk membayar balik pinjaman yang telah ditetapkan. Ini dicapai menerusi pengurusan kos yang baik serta perbelanjaan berhemah tanpa mengabaikan aspek-aspek keselamatan dan kualiti seperti mana yang termaktub dalam perjanjian konsesi. Tuan Yang Dipertua, untuk makluman ahli yang berhormat, di bawah penstrukturan semula yang telah dibuat pada tahun 2011, kesemua lebuh raya di bawah konsesi Plus Malaysia Berhad, termasuklah lebuh raya Utara Selatan, dilanjutkan tempoh tamat konsesi daripada tahun 2018 ke tahun 2038. Penstrukturan semula lebuh raya Plus melibatkan penstrukturan kadar tol yang lebih rendah. Kerja-kerja menaik taraf lebuh raya Plus di mana 5 persimpangan baru dibina dan kerja pelebaran lebuh raya dilaksanakan serta pulangan kepada pemegang saham. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Silakan soalan tambahan. Pertama, Terima kasih, Timbalan Menteri. Di antara sebab tol ini tidak boleh dihapuskan ialah pinjaman daripada pihak Plus ini terlalu tinggi dengan institusi kewangan. Dan akhirnya rakyat sebenarnya bukan membayar kepada Plus, membayar kepada institusi kewangan, bank. Selagi kerajaan tidak
buat injection dengan izin satu jumlah yang besar, selagi itulah isu tol ini tidak akan selesai. Dia akan berpusing-pusing antara institusi kewangan dengan pengguna jalan raya. Soalannya, adakah perlu tak kerajaan berbuat injection suntikan kewangan kepada syarikat PLAS ini? Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Tuan Yang di-Pertua, seperti mana yang disebut sewaktu saya menggulung tempoh hari dan disebut oleh menteri saya sebelum ini, bahawa kita telah melantik satu konsultan bebas beraudit yang untuk mencadangkan semua cadangan-cadangan kepada kerajaan berhubung dengan isu tol, isu penghapusan tol dan sebagainya, dan ianya akan diserahkan kepada pihak kabinet, kepada pihak kerajaan pada bulan Jun ini. Jadi apa yang Berhormat sebutkan tadi barangkali termasuk di dalam konsultansi tersebut dah ambil kira apakah antara yang boleh kita buat, apakah perlu ada injection daripada kerajaan atau tidak, bagaimana, semuanya kita akan lihat secara menyeluruh. Yang Berhormat, satu soalan. Terima kasih Timbalan Menteri. Soalan tambahan kedua saya jemput Yang Berhormat Pasir Gudang. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Yang Berhormat Timbalan Menteri, soalan saya, bilakah ada dua tol yang menyambung daripada North South Highway ke Johor Bahru dan ke Tambak Johor, iaitu tol Perling dan tol Kempas. Dua-dua tol ini dah lama sangat. Bilakah kerajaan bercadang untuk hapuskan, seperti tol EDL telah dihapuskan walaupun highway EDL lebih baru dibina? Terima kasih. Sila Yang Berhormat Timbalan Menteri. Tuan Yang di-Pertua, saya tidak boleh menjawab bila, kapan, kerana hal ini masih dalam perbincangan dan seperti mana saya sebut tadi masih menjadi suatu yang tak boleh saya mendahului kabinet, tak boleh mendahului menteri, kerana kedudukan yang mana yang kita nak hapuskan dulu, yang mana kita nak kekalkan, yang mana kita nak turunkan, semua itu mesti diselesaikan secara holistik. Sampai masanya saya rasa Yang Berhormat kita boleh menjawab, dan kalau Yang Berhormat mau gambaran secara bertulis dahulu, insya-Allah pegawai-pegawai saya akan mengaturnya. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Masa sikit lagi. Satu soalan penting ni. Pegang serai. Mohon kemakrian, masa ada sikit lagi. Ya. Sila kemakrian. Terima kasih. Saya ucap terima kasih pada jawapan Timbalan Menteri. Saya nak tanya satu tol yang memang confirm dah tamat konsesi dan lebih tempoh yang panjang, iaitu tol Karak dan tol Gombak. Dia menyumbang kepada kesakan lebuh raya yang sangat kritikal pada musim perayaan. Apa pihak kerajaan tidak bercadang untuk mansuhkan kedua tol ataupun mencari satu alternatif supaya kesakan dapat diatasi? Terima kasih. Hal yang sama Tuan Yang di-Pertua telah ditanya sebelum ini dan telah saya jawab dalam suatu penggulungan bahawa dua tol yang Webi sebutkan itu memang dalam perhatian, tetapi kita tak boleh nak buat pengumuman sekarang. Semuanya bergantung kepada keputusan akhir yang akan dicadangkan pada bulan Jun nanti. Ya, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Seterusnya saya ingin menjemput Yang Berhormat Tuan Lim Lip Eng Kepong. Ya, Datuk Yang di-Pertua, soalan saya nombor ketiga. Silakan Menteri Pertanian Asas Tani untuk menjawab. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih kepada Kepong yang sangat minat tentang durian. Selalu tanya saya tentang durian. Saya ada berita baik untuk Kepong dan juga untuk Bentong dan Deraut, Balik Pulau dan tempat-tempat yang menanam durian di seluruh negara, ya. Untuk yang Tuan Yang di-Pertua, untuk maklumat ahli Yang Berhormat, usaha Malaysia untuk menebusi pasaran durian ke Republik Rakyat China telah dimulakan semenjak 12 tahun yang lalu.
Malaysia telah berjaya mengekspor durian sejuk beku dalam bentuk pulp and paste yang bermula sejak Mei 2011. Bagi pengeksportan durian sejuk beku dalam bentuk biji, protokol mengenainya telah ditandatangani pada 20 Ogos 2018 di Beijing, China. Sungguh pun begitu, pengeksportan hanya boleh bermula setelah fasiliti dan ladang yang mematuhi syarat protokol diluluskan oleh General Administration of Custom of the People's Republic of China, GACC. Melalui rundingan terkini pihak kementerian pada Februari 2019, pihak GACC telah bersetuju untuk mula menjalankan pemeriksaan fasilitis dan ladang di Malaysia. Adalah dijangkakan GACC akan menjalankan pemeriksaan tersebut bagi kumpulan pertama permohonan pada 21 hingga 27 April bulan ini. Ya, ini satu berita yang baru. Antara syarat-syarat yang telah dinyatakan dalam protokol pengeksportan durian tersebut yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut. Nombor 1, pengusaha fasilitis dan ladang hendaklah berdaftar dengan Jabatan Pertanian Malaysia selaku competent authority. Kedua, pengusaha fasiliti perlulah mengamalkan Good Manufacturing Practices, GMP, dan mempunyai sijil GMP yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Ketiga, pengusaha ladang durian hendaklah mengamalkan amalan pertanian baik, Good Agricultural Practices, dan pengurusan perosak bersepadu, Integrated Pest Management di ladang mereka. Keempat, pemasangan jaring adalah dimestikan di bawah pokok durian bagi mengelakkan buah durian terkena tanah, rosak atau lebam semasa proses penuaian dan rawatan selepas tuai. Dan kelima, buah durian perlu melalui rawatan sejuk beku dengan suhu di antara negatif 80 Celsius ke 110 Celsius selama 1 jam. Hanya setelah kesemua syarat di dalam protokol ini dipatuhi dan diluluskan oleh GACC, barulah proses pengeksportan durian sejuk beku dalam bentuk biji ke Republik China dapat dijalankan. Penembusan pasaran Republik China yang lebih luas dengan populasi kira-kira 1.4 bilion dapat meningkatkan nilai ekspor negara dalam sektor agromakanan. Walau bagaimanapun, kerajaan Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani akan melakukan durian tourism, akan melaksanakan beberapa inisiatif durian tourism yang mensasarkan peminat-peminat durian untuk makan durian di Malaysia. Ini lebih menguntungkan rakyat Malaysia jelata, bukan hanya penanam pekebun durian, tetapi rakyat yang datang daripada China, Hong Kong, Macau, Malaya, Singapura, Australia dan Amerika Syarikat akan menguntungkan rakyat jelata. Dan durian tourism adalah strategi yang kementerian yang akan pursue, ya, akan melaksanakan supaya dia menggunakan durian untuk mendapatkan sumber kekayaan yang baru demi semua rakyat Malaysia, daripada pemandu Grab, pemandu taksi, airport dan juga homestay dan sebagainya. Jadi durian tourism adalah hala tuju yang lebih menguntungkan rakyat Malaysia. Terima kasih. Soalan tambahan pertama, Kepong. 30 saat. Sila. Saya Datuk Yang di-Pertua. Saya terima maklumat ada bekas pegawai tinggi Kementerian Pertanian cuba kontrol monopoli perniagaan ekspor durian khususnya ke negara China dengan syarikat beliau sendiri. Oleh itu, soalan saya, boleh tak kerajaan tidak sekat syarikat tempatan atau individu rakyat Malaysia yang hendak mengekspor durian ke negara luar, khasnya negara China, terpulang kepada keupayaan usaha kepandaian mereka yang nak ekspor ke luar negara untuk mendapat kebenaran daripada negara asing yang mereka nak jual. Sekatan sekarang semua daripada kerajaan Malaysia. Ini tidak patut. Terima kasih. Sila, Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih Kepong. Saya rasa ini mungkin praktis yang kerajaan yang lama yang hanya menguntungkan segelintir kroni-kroni, tetapi untuk kerajaan baharu Pakatan Harapan kita tidak melaksanakan kontrol kepada kroni-kroni
Kerajaan Pakatan Harapan. Tidak, dia open kepada semua. Dan saya untuk maklumat yang berhormat Kepong, sebanyak untuk pengeksportan whole fruit sejuk buku ke China, kita telah mendapat registration 67 ladang yang telah register dengan Jabatan Pertanian. Kita tidak kira Pakatan Harapan ke, UMNO ke, atau mana-mana pihak, mereka adalah peladang, mereka adalah pekebun. We open to all. Dan untuk processing plant, sebanyak 18 telah hantar memohon, tetapi setakat ini hanya 5 saja mendapat GMP daripada MOH, Good Manufacturing Plant Practices, Good Manufacturing Practices Certificate daripada MOH. Itu adalah satu syarat yang perlu dipatuhi dan mengikut syarat-syarat yang ditetapkan oleh MOH. Jadi 5 yang lulus, maka GACC akan inspect 5 processing plant tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Pak Minat. Saya jemput yang berhormat Tanjung Karang. Hai, bukan Putrajaya. Ingat Mama. Durian. Dengan speaker saya nak dapatkan soalan tambahan saya. Saya dengar tadi yang berhormat kata ada 67 ladang telah pun mendapat kelulusan untuk mengeksport durian sejuk beku ke China. Itu pertama saya nak tanya. Saya dengar 67 kata. Yang kedua, tadi Kepong bagi tahu, nak jelaskan dalam dewan ini, siapakah yang menentukan syarat-syarat untuk mendapat kelulusan ekspor durian ini? Sama ada Malaysia ataupun negara mana yang nak ekspor durian ini? Supaya Kepong ni faham sikit soalan tambah yang dia tanya. Saya nak tuduh BN tak habis-habis. Terima kasih. Sila yang berhormat Timbalan Menteri. Saya ingin buat pembetulan kepada Tanjung Karang. Tanjung Karang tidak faham walaupun bekas menteri, 67 ladang telah didaftarkan dengan Jabatan Pertanian, untuk disemak oleh GACC. Kalau mereka mengikut syarat, maka mereka boleh mendapat ekspor ke China. Yang berhormat jawatan betul. Soalan dia tadi ialah berapa banyak yang telah diekspor, bukan yang baru daftar. Sebab saya dengar jawapan yang berhormat, saya pun terkejut bila yang berhormat kata 67 ladang. Ini bukan dialog, ini floor saya tolong. Ini waktu saya jadi Menteri Pertanian dulu kelulusan lah. Yang berhormat baru ambil alih, yang berhormat jangan cakap banyak lah. Okey, sila jawab Timbalan Menteri. Jadi untuk 67 ladang itu telah didaftar dengan Jabatan Pertanian dan kita tunggu kelulusan daripada GACC. Syarat-syarat adalah ditetapkan oleh GACC, tetapi saya tahu bahawa GACC telah tetapkan syarat-syarat dan Jabatan Pertanian kena melaksanakan pemeriksaan terhadap ladang-ladang tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Saya teruskan ke pertanyaan jawab lisan yang berhormat Puan Rubiah binti Haji Wang, Kota Samarahan. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan Kota Samarahan nombor 4. Sila Menteri Pembangunan Usahawan untuk menjawabnya 3 minit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tuan Ketua, terima kasih kepada Kota Samarahan. Kementerian Pembangunan Usahawan melalui agensi di bawahnya telah menyediakan skim latihan bagi melatih para graduan yang sudah menamatkan pengajian seperti berikut. Pertamanya, skim latihan keusahawanan dan kebolehpasaran graduan di bawah Protege yang dulu dikenali sebagai skim latihan Satu Malaysia yang telah diperbaiki, yang boleh dimanfaatkan oleh para graduan antara kurang khususnya ialah Protege Entrepreneurship Intern, Protege Business Accelerator, Protege Ready to Work, Protege Booster, Protege for Industry dengan izin. Tentu Program-program ini telah direka khas untuk para graduan untuk melatih entrepreneurial thinking dengan izin dalam hasil kerja. Program ini dibangunkan bagi melahirkan generasi usahawan terutamanya di kalangan para pelajar dan graduan bagi mengembangkan ekonomi negara dengan lebih pesat. Yang keduanya, tentu program Community dan Jerayawara Roadshow. Jerayawara. Seperti Spark, Idea Lab dan Startup Weekend kepada golongan lepasan universiti dan penuntut tahun akhir institusi pengajian tinggi seluruh negara yang dilaksanakan oleh Magic bagi memberi pendedahan dan inspirasi tentang keusahawanan
serta pengetahuan rancangan perniagaan, prototyping dan pemasaran. Yang ketiganya, program skim latihan kerjaya koperasi kepada graduan College I-Co-op disediakan oleh Institut Koperasi Malaysia untuk memberi pengalaman learning by doing dengan izin kepada graduan sebelum memasuki alam pekerjaan. Latihan ini dijalankan selama 6 bulan khusus di koperasi dan juga agensi-agensi berkaitan koperasi. Yang keempatnya, Tuan Ketua, SME Corp turut menyediakan latihan yang berkonsepkan bootcamp, iaitu program Tunas Usahawan Belia Bumiputera ataupun TUB untuk mempersiap usahawan muda dan golongan belia untuk menceburi bidang keusahawanan. Program ini dilaksanakan dengan kerjasama lebih 30 rakan strategik meliputi berbagai kementerian dan agensi di peringkat persekutuan dan negeri, juga termasuk institusi perbankan, badan bukan kerajaan serta pihak swasta. Untuk tujuan penyelarasan, Kementerian melalui Rangka Kerja Keusahawanan NEF telah melantik INSCAN, Institusi Keusahawanan Negara, sebagai agensi peneraju dalam menyelaraskan program-program keusahawanan untuk mengelakkan pertindihan program. Inisiatif ini merupakan salah satu inisiatif di bawah Trust kedua NEF yang memberi penekanan kepada pembangunan usahawan dan pelan latihan yang komprehensif bagi melahirkan usahawan yang daya maju dan kooperatif. Terima kasih. Terima kasih Timbalan Menteri. Sila Kota Samarahan 30 soalan tambahan. Terima kasih Timbalan Menteri atas jawapan. Nampaknya semua program sebelum ini diteruskanlah untuk peningkatan usahawan di kalangan siswazah. Sebelum ini di bawah pentadbiran dulu Kementerian MITI telah menyediakan tabung usahawan siswazah menerusi SME Bank untuk membolehkan graduan universiti mendapatkan mikrokredit untuk memulakan perniagaan secara kecil-kecilan. Begitu juga dengan Perbadanan Usahawan Nasional Berhad. Oleh itu saya ingin nak mendapat maklum daripada Kementerian, apakah kedudukan program pembiayaan untuk program keusahawanan pasca pengajian buat graduan universiti setakat ini? Sila Timbalan Menteri jawab. Terima kasih Ketua, terima kasih Yang Berhormat. Semua program-program pembiayaan melalui mikrokredit seperti SME Bank, PNB, saya tak sentuh, bukan di bawah kementerian kami, adalah diteruskan. Begitu juga program-program yang melibatkan SME Corp yang dulunya di bawah MITI, kita akan teruskan dengan menambah peluang-peluang dan program khusus mereka. Yang ternyata yang baru ialah pengenalan program Protege ini, walaupun ianya asalnya SLIM dahulu, tetapi dikembangkan bukan sekadar latihan industri tetapi juga komponen keusahawanan dimasukkan, dan kita harap lebih kurang 30% daripada graduan-graduan yang mengikuti program latihan pasca siswazah ini akan melibatkan diri di dalam keusahawanan, dan ini kita akan menyediakan bantuan-bantuan melalui peruntukan yang disediakan kepada kementerian ini kerana Protege terus mendapat peruntukan seperti sebelumnya walaupun dalam jumlah yang sedikit berkurangan. Terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan kedua, ketiga saya jemput Yang Berhormat Beaufort. Tak lepas. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Saya ucapkan tahniah kepada kementerian yang telah memperkenalkan program Protege ini. Namun demikian, sebagai sebuah kementerian yang baru diwujudkan semula, adakah kementerian akan membuat kajian ataupun monitor situasi graduan-graduan kita yang masih lagi belum beroleh sumber pendapatan ataupun kerjaya? Dan apakah tindakan proaktif kementerian untuk reach out dan mengenal pasti mereka yang boleh didaya upayakan dalam bidang keusahawanan, terutamanya mereka yang datang daripada kawasan luar bandar? Terima kasih. Sila Yang Berhormat Timbalan Menteri menjawabnya. Terima kasih Tuan Ketua, terima kasih Beaufort. Memang Protege ini kita sedang pertingkatkan, malah untuk seluruh bulan April ini Protege sedang bergerak kepada ke-13 buah universiti untuk cuba meyakinkan pelajar-pelajar melalui program ini, dan saya semalam baru bersama-sama di UIA dan insya-Allah hari ini di UiTM. Jadi program itu ialah untuk merangsang mereka, ya, untuk memaklumkan kepada mereka peluang-peluang
kepada graduan apabila mereka keluar nanti, di mana peluang-peluang yang ada. Cuma yang tak dapat kita kaji pada masa ini adalah bagaimana penyediaan di IPT, kesediaan mereka untuk melaksanakan kerja-kerja keusahanan dalam konteks kurikulum mereka. Yang itu saya berkeyakinan banyak daripada IPT ini memang menyediakan latihan keusahanan, cuma kita akan lihat kesannya sama ada mereka betul-betul akhir menjadi usahawan ataupun tidak. Yang ini di dalam kajian protege, so mudah-mudahan dapat kita resultnya nanti, insyaAllah. Terima kasih Timbalan Menteri. Pertanyaan jawab lisan seterusnya saya jemput Yang Berhormat Datuk Seri Mustafa Muhammad Jeli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ikan keli, ikan gelama. Soalan jeli nombor 5. Sila Yang Berhormat Menteri Kesihatan menjawabnya 3 minit. Terima kasih Tuan Yang Ketua. Saya mohon untuk menjawab pertanyaan Yang Berhormat Jeli berkenaan vaksin. Dijawab bersekali bersama dengan pertanyaan sama yang telah ditanya oleh Yang Berhormat Parit yang dijadualkan pada 11 April 2019. Program imunisasi kanak-kanak kebangsaan dilaksanakan bertujuan untuk mengurangkan kadar morbiditi dan kadar mortaliti, terutama di kalangan kanak-kanak berumur bawah 5 tahun yang berisiko tinggi untuk dijangkiti penyakit berjangkit. Vaksin untuk mencegah 11 jenis penyakit diberikan kepada bayi dari jurus selepas lahir sehingga umur 18 bulan mengikut jadual yang ditetapkan. Semua vaksin ini diberikan agar mereka terlindung dari ancaman jangkitan 11 jenis penyakit ini. Namun, liputan imunisasi yang tinggi, iaitu lebih daripada 95% diperlukan untuk mencapai imuniti kelompok bagi memastikan bayi yang belum mencapai umur untuk divaksinkan ataupun kanak-kanak yang tidak sesuai untuk menerima suntikan vaksin seperti kanak-kanak yang sedang menerima rawatan kemoterapi turut terlindung dari penularan jangkitan. Kementerian Kesihatan Malaysia menyedari wujudnya kelompok ibu bapa yang menolak vaksin untuk diberi kepada bayi dan anak-anak mereka dengan alasan-alasan tertentu. Penyebaran pendirian dan dakwah golongan yang menolak vaksin dengan mengaitkan fakta-fakta yang salah berkaitan vaksin dan program imunisasi adalah satu fenomena yang tidak sihat kerana ia menurunkan peratusan penerimaan imunisasi, seterusnya mendedahkan kepada penularan penyakit cegahan vaksin. Kementerian Kesihatan Malaysia sedang mengkaji kebolehsaknaan tindakan mewajibkan suntikan vaksin kepada kanak-kanak. Dalam mengkaji kebolehsaknaan tindakan mewajibkan suntikan vaksin, Kementerian turut mendapatkan pandangan pelbagai pihak termasuk kementerian lain, agensi bukan kerajaan, pertubuhan kesihatan antarabangsa. Pelaksanaan program imunisasi mandatory di negara-negara lain di seluruh dunia turut diteliti. Kementerian mengambil kira semua faktor penting sekiranya suntikan vaksin diwajibkan, termasuk implikasi kepada ibu bapa, kepada penyedia perkhidmatan imunisasi serta kepada pusat jagaan, taska, tadika dan sekolah. Faktor-faktor yang mendorong kepada kegagalan ibu bapa membawa anak-anak mereka untuk mendapatkan suntikan vaksin turut diperhalusi. Tuan Yang Ketua merujuk kepada pertanyaan Datuk Dr. Muhammad Nizar bin Haji Zakaria Parit. Sehingga kini, Kementerian Kesihatan melaksanakan pendekatan pendidikan dan advokasi pelbagai kaedah dalam mendidik masyarakat dan juga golongan anti-vaksin tentang kepentingan imunisasi dan bahaya penyakit cegahan vaksin. Kementerian Kesihatan turut bekerjasama dengan pakar perubatan serta NGO yang aktif dalam menyampaikan mesej sahih, tepat dan jelas berkaitan vaksin dan imunisasi seperti Persatuan Pediatrik Malaysia dan Medical Midbuster Malaysia dan NGO yang lain melalui saluran media sosial dan sebagainya. Terkini, Kementerian bekerjasama dengan MCMC
dalam memantau laman sesawan serta akaun media sosial yang menyebarkan maklumat tidak benar mengenai vaksin dan mengenai vaksin. Semua aduan yang diterima berkaitan pengamal perubatan yang berdaftar yang menyebarkan maklumat yang tidak benar mengenai vaksin dirujuk kepada Majlis Perubatan Malaysia untuk tindakan seterusnya. Akhirnya, Kementerian Kesihatan terus bekerjasama dengan pihak JAKIM dan pejabat mufti bagi menjelaskan isu vaksin dan imunisasi dari sudut agama yang sering digunakan oleh golongan anti-vaksin. Selain itu, Kementerian Kesihatan juga bekerjasama dengan Majlis Perubatan Homeopati Malaysia bagi menjelaskan perkara sebenar mengenai tidak wujudnya vaksin homeopati yang digunakan oleh sesetengah pihak untuk mengaut keuntungan. Sekian. Terima kasih Timbalan Menteri. Soalan tambahan pertama 30 saat Jali. Terima kasih Yang di-Pertua, terima kasih Yang Hormat Timbalan Menteri. Oleh kerana faedah itu jelas terbukti di beberapa buah negara jika dijadikan mandatory. Yang Hormat Menteri sebut tentang beberapa halangan termasuklah penyebaran maklumat palsu tentang vaksin ini. Ya. Saya nak tahu selain daripada tindakan-tindakan yang diambil setakat ini, apakah tindakan-tindakan berbentuk pendidikan yang diperlukan? Kerana ini telah menyebabkan kematian umpamanya bulan Februari di Johor Bahru, di Tiria, meninggal dunia seorang kanak-kanak. Ya. Satu lagi berkaitan dengan task force yang ditubuhkan oleh Kementerian Kesihatan. Bila agaknya perkara ini nak dimuktamadkan? Saya kira ini adalah satu perkara yang mustahak dimuktamadkan dan saya cadang supaya disegerakan pertimbangan mengenai menjadikan imunisasi ini satu kaedah yang mandatori. Terima kasih. Sila Timbalan Menteri, jawabnya 1 minit. Terima kasih Yang Berhormat Jeli atas soalan tambahan tersebut. Memang dalam usaha kita meningkatkan peratusan vaksin supaya kita dapat perlindungan dari segi imuniti kelompok, kementerian telah engage dengan mereka yang pemegang taruh, khususnya persatuan-persatuan, penganjur-penganjur, taskap, jagaan, kanak-kanak dan sebagainya, dan juga kementerian lain dan juga bahagian keagamaan. Jadi melalui engagement tersebut kita dapat feedback berkenaan dengan isu-isu yang penting soal mewajibkan vaksin. Kita juga mendidik ibu bapa yang tolak vaksin dan mereka akan dirujuk kepada pakar untuk nasihat dan sebagainya. Jadi berkenaan dengan task force, memang task force sedang berjalan dan laporan itu akan kemukakan kepada kementerian akhir bulan ini untuk keputusan seterusnya. Sekian. Baik, terima kasih. Untuk soalan tambah kedua, saya oleh kerana soalan ini juga ditanya oleh Parit, saya bagi peluang kepada Parit sekiranya. Saya tak tanya. Kalau tidak ada, saya jemput Yang Berhormat Tenggara. Terima kasih. Terima kasih. Menteri, saya nak mintalah supaya perkara ini ditangani dengan serius kerana saya nak tanya Menteri, berapa patuskah yang telah dikaji anti vaksin dalam negara ini? Kelompok yang ada, berapa peratus sebenarnya berlaku? Adakah ianya betul atau tidak? Dan kalaunya betul, bermakna Yang Hormat Menteri, kita kena mewujudkan hebahan sebesar-besarnya. Dan saya nak tahu sama ada portal atau aplikasi yang dibuat atas talian sampai tak dekat akar umbi. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Adham. Sila Timbalan Menteri jawabnya. Terima kasih. Memang kita faham ada setengah anti-vaxxer yang dikatakan anti-vaksin ini berada di kalangan masyarakat. Kalau kita banding dengan negara-negara luar, anti-vaxxer ini adalah antara yang boleh dikatakan organised. Tetapi sementara waktu di negara kita setakat ini tidak ada sebarang organisasi yang sebagai anti-vaxxer. Jadi mengikut feedback yang kita dapat, kurang daripada 1% daripada penduduk Malaysia adalah golongan yang anti-vaxxer, yang ada anti-vaxxer. Jadi kementerian sedang menggunakan platform sosial media, platform MCMC untuk kita menyebarkan maklumat dan untuk juga sebarkan maklumat yang sahih, dan mereka
yang menggunakan vaksin ini sebagai isu untuk kepentingan sendiri, seperti mereka yang promote homeopati sebagai satu alternatif kepada vaksin ini, kita akan ambil tindakan yang sewajarnya. Jadi melalui social media, melalui tindakan engagement dan sebagainya. Sekian. Terima kasih Tuan Menteri. Pertanyaan jawab lisan seterusnya saya jemput Tuan Syahari Zulkarnain bin Abdul Kadir Setiu. Assalamualaikum, Datuk Yang Di-Pertua, soalan nombor 6. Sila Yang Berhormat Menteri Industri Utama menjawabnya. 3 minit. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat. Hari ini sambutan Isra' Miraj, dengarkan jawapan saya biar jelas. Saya mohon untuk menjawab pertanyaan Yang Berhormat Tampin bersesekali dengan pertanyaan Yang Berhormat Setiu pada hari ini. Kedua pertanyaan Yang Berhormat ini telah membangkitkan isu yang lebih kurang sama. Tuan Ketua, antara strategi kementerian dalam pembukaan pasaran baru di Afrika adalah seperti berikut. Yang pertama, meneroka pasaran baru untuk produk-produk komoditi negara melalui misi ekonomi dan pelaburan ke Mesir dan Maghribi yang diketuai oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Industri Utama pada 21 hingga 24 September tahun yang lalu. Yang kedua, menjalinkan kerjasama untuk memasarkan produk-produk berasaskan sawit seperti toko Trenol dengan pengeksport dari Malaysia serta beberapa syarikat yang berkaitan di Mesir dan Maghribi. Dan yang ketiga, menjalankan promosi produk sawit yang mempunyai khasiat yang tinggi di Mesir. Untuk jawapan bagi perancangan program B20, Tuan Ketua, perancangan meningkatkan bahan api sawit dalam diesel petroleum kepada B20 telah dirangka seperti berikut. Yang pertama, mengadakan sesi konsultasi dengan semua pemegang taruh untuk mendapatkan input dan pandangan ke atas pelaksanaan program bahan api biodiesel B20. Yang kedua, menjalankan ujian lapangan dan makmal ke atas enjin diesel untuk mengesahkan biodiesel B20 tidak memberikan kesan yang negatif. Yang ketiga, menyalurkan input ke atas dasar-dasar yang lain seperti dasar otomotif nasional supaya selaras dengan misi dan visi kementerian. Dan yang keempat, menaik taraf 35 depoh adunan bagi menampung adunan yang lebih tinggi untuk menyokong pelaksanaan program B20. Untuk makluman Dewan, program B10 telah dilaksanakan secara berperingkat mulai 1 Disember 2018 dan secara mandatori bermula 1 Februari 2019. Sehubungan dengan itu, masih terlalu awal untuk mengatakan program B10 ini telah menstabilkan harga minyak sawit. Walau bagaimanapun, impak positif peningkatan harga minyak sawit dapat dilihat seawal Januari 2019 dan Februari 2019 yang mana harga purata bulanan minyak sawit meningkat masing-masing kepada RM2,037 dan RM2,122.65 sen setan berbanding Disember 2018 iaitu RM1,794.50 sen satu tan. Secara keseluruhan, program B10 akan menggunakan 543,000 tan minyak sawit setahun dan dapat menyumbang kepada pengurangan pelepasan gas rumah kaca sebanyak 1.629 juta tan karbon dioksida setara setahun. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan pertama, sila. Okey, Datuk Ketua, soalan tambahan. Sejauh manakah penerimaan rakyat terhadap penggunaan B10 dan apakah punca kelambatan penggunaan B20 di negara kita berbanding Indonesia yang telah melaksanakan semenjak Januari 2016. Dan saya dimaklumkan dalam satu kenyataan Perdana Menteri pada Disember 2018 yang lalu telah meletakkan target 2020 sebagai tahun untuk dilaksanakan biodiesel 2020 ini. Dan adakah kerajaan bercadang untuk mewajibkan penggunaan B20 sebagaimana di negara jiran kita apabila dilaksanakan pada tahun 2020. Sekian, terima kasih. Sila, Timbalan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat di atas soalan yang baik. Saya ingin maklumkan bahawa dari segi penggunaan atau penerimaan rakyat, saya fikir cukup baik dan sekarang ni pun kita di dalam program kempen Sayangi Sawitku. Dan kita lihat bahawa bukan sekadar bahan api, kita juga ingin maksimalkan penggunaan minyak sawit. Untuk sasaran B20, kita meletakkan sasaran 2025. Tetapi apabila Perdana Menteri mensasarkan pada tahun 2020, kita sedang berusaha untuk mencapai sasaran tersebut.
Kerana seperti mana yang saya sebutkan tadi dalam jawapan, cabaran kita ialah bagaimana untuk menaik taraf depo adunan bagi menampung adunan yang lebih tinggi. Buat masa ini adunan kita sasarannya adalah B10 dan sudah pastilah apabila kita bercakap tentang menaik taraf ianya memerlukan peruntukan tambahan. Jadi perkara ini yang sedang kita teliti. Saya percaya kalau kita dilaksanakan B20 ianya akan tentunya dijadikan mandatory seperti mana yang kita laksanakan B10 pada bulan Februari tahun ini. Terima kasih. Terima kasih Tuan Menteri. Saya ada saya mohon sekiranya soalan yang sama daripada Tampin sekiranya ingin menanyakan. Sekiranya tidak, saya jemput Yang Berhormat Libaran. Terima kasih. Terima kasih Tuan Speaker. Jika dilihat kempen Sayangi Sawitku yang telah dilancarkan oleh kerajaan baru-baru ini adalah sebagai satu usaha yang baik. Soalan saya, sejauh manakah kempen ini dapat membantu para pekebun kecil di ladang dalam konteks pengurusan ladang yang baik seperti jalan yang tidak rusak untuk membantu meningkatkan produktiviti mereka dalam usaha pendapatan mereka sendiri. Dan apakah juga hasil perbincangan Yang Berhormat Menteri di Indonesia di bawah Council of Palm Oil Producing Countries POPC berkenaan isu penggunaan biodiesel dan strategi melawan kempen anti minyak oleh EU. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Libaran di atas soalan yang baik. Antara perkara dibangkitkan oleh Yang Berhormat Libaran tadi ialah soal bagaimana kempen Sayangi Sawitku ini boleh membantu pekebun kecil. Saya ingin jelaskan bahawa kita ingin mengajak semua rakyat bersama-sama di dalam jihad kita untuk memerangi yang serangan-serangan yang dilakukan di Kesatuan Eropah. Jihad maksudnya kerja kuat kita lah. Itu dalam konteks yang lebih mesra. Terima kasih kerana guna perkataan jihad juga. Terima kasih. Terima kasih kerana memahami perkataan jihad. Dia bergantung macam mana diguna perkataan itulah. Pandai menggunakan bahasa di mana disesuai. Baik, saya nak. Ini adalah sehingga selesai. Terima kasih Abang Surai. Antip Adan Surai kerana memahami juga. Baik, saya nak teruskan. Jangan cakap banyak nanti perang no. Isu yang nanti tolong sebut di rantau. Baik. Sejauh manakah membantu pekebun kecil, kita lihat bahawa dalam konteks ini apa yang sedang kita tumpukan sekarang ni ialah untuk memastikan agar pekebun kecil mengambil manfaat daripada program MSPO kita yang ini sedang dilakukan dengan bersungguh-sungguh dan kita harap by year end tahun ini, hujung tahun ini kita akan berjaya mencapai sasaran tersebut. Yang kedua berkaitan dengan CPOPC, Council of Palm Oil Producing Countries. Dalam penggulungan yang lalu saya telah nyatakan bagaimana peranan kita penting. Kita sekarang ini menjadi pengurusi bagi Council ini dan dalam Council ini, dalam majlis ini kita ada dua lagi negara iaitu Indonesia dan juga Colombia, dan tentulah kita bekerja dalam satu muafakat untuk memastikan agar beberapa pendekatan yang lebih efektif dapat kita ambil untuk menangani serangan-serangan daripada Eropah, dan saya yakin kita akan sama-sama berjihad melawan mereka. Terima kasih. Terima kasih. Mohon soalan tambahan sawit. Boleh. Sawit. Saya Satu lagi. Sawit. Sawit. Teruskan. Sawit. Ya, sawit penting. Sawit. Sawit. Minum sawit. Tuan Speaker, minum sawit. Saya bagi peluang Yang Berhormat Bera. Terima kasih. Kesihatan. Minum sawit untuk kesihatan. Kita lihat pihak kementerian menumpukan Afrika, negara-negara Afrika. Tetapi seperti yang kita maklum, banyak negara-negara Afrika telah pun terlibat di dalam industri sawit ini, penanaman sawit. Di Afrika Barat, Afrika Tengah dan sekarang ini merebak ke Afrika Timur pun. Kongo misalnya mempunyai 1 juta hektar ladang sawit. Guinea 2 juta. Nigeria 2.5 juta. Togo 600,000 hektar dan sebagainya. Dan pengaruh China, negara China
di Afrika terlalu kuat. Dan tentu saja kita akan menghadapi persaingan dengan negara China dari segi ekspor sawit ke Afrika, negara-negara Afrika. Jadi adakah pihak kerajaan membuat kajian mengenai kemungkinan potensi-potensi dari segi jumlah ekspor yang boleh kita lakukan untuk kita ekspor produk-produk sawit ini ke Afrika? Jadi adakah kita buat kajian atau pergi saja berkempen untuk pembelian sawit, sedangkan seperti yang saya sebut tadi, banyak perkara rintangan yang besar untuk kita ekspor sawit ke Afrika tu. Adakah kajian dibuat? Berapa jangkaan kita jumlah sawit yang boleh dijual di negara-negara Afrika? Terima kasih, Bro. Sila Yang Berhormat Timbalan Menteri jawabnya. Terima kasih Yang Berhormat Bra yang berikan Bra pula. Yang Berhormat Bra. Bra, pagi-pagi Bra. Dulu saya belajar bahasa baku. Bi-iba ara-era bra. Baik, bra. Untuk Afrika ini, saya boleh bagi Yang Berhormat secara terperinci tentang ekspor kita ke negara-negara Afrika. Mereka merupakan antara rantau yang penting sekarang ini, yang sedang naik. Kalau kita tengok misalnya African Economic Outlook, itu adalah potensi baru ekonomi di rantau Afrika ini. Jadi sebab itulah dari segi kajian memang kita teliti kerana ada data yang membantu, dan kita ambil misalnya top 10 negara 10 teratas Afrika ni untuk kita pastikan mereka mengambil lebih lagi minyak sawit daripada kita, kerana kita mempunyai produk-produk yang bukan sekadar CPO tapi produk-produk yang lain. Jadi yang inilah yang menjadi tumpuan kita, seperti yang saya sebutkan tadi, toko Trenol dan sebagainya, pasaran yang lebih berkualiti, produk hiliran yang lebih berkualiti, supaya pasaran Afrika menjadi pasaran yang baru yang boleh mengganti dan menampung sebarang serangan yang diberikan. Untuk maklumat sedikitlah, kerana tadi ada dibangkitkan tentang data, antara negara yang mencatatkan peningkatan ekspor memberangsangkan minyak sawit, Malaysia bagi 2 bulan pertama 2019 berbanding tempoh yang sama pada 2018 adalah Mozambik 93.5%, Nigeria 125% dan Afrika Selatan sendiri 75%. Sementara itu antara negara yang berpotensi besar meningkatkan import minyak sawit termasuk Angola, Tanzania dan Kenya. Saya boleh saja nanti bawa Yang Berhormat Ketua Bangkang untuk bersama-sama dalam trip ini, terutama di negara Angola. Di Angola boleh, ataupun di Mozambik, ya. Kita boleh sama-sama sampai ke sana tengok gelap. Tengok bagaimana. Tapi gelap, tapi tidak gelap. 6 bulan lepas itu putih pula jadi. Terima kasih Datuk Ketua. Terima kasih. Pertanyaan lisan seterusnya, saya ingin menjemput Tuan Oscar Ling Chayu Sibu. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 7. Sila Yang Berhormat Menteri Komunikasi dan Multimedia menjawabnya. 3 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dengan izin Datuk Yang di-Pertua dan untuk maklumat anda Yang Berhormat, Jabatan Penyiaran Malaysia atau RTM tidak pernah mengamalkan dasar penetapan had umur dalam proses perolehan program TV dan proses perolehan yang berkaitan. Proses perolehan di RTM dilakukan secara terbuka kepada semua yang layak dan memenuhi syarat serta kriteria tata cara perolehan program TV yang telah ditetapkan. Bagi tujuan pembekalan program TV kepada RTM, mereka yang berminat perlu mempunyai syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dan Kementerian Komunikasi dan Multimedia dan Perbadanan Kemajuan Filem Nasional ataupun FINAS. Garis panduan pendaftaran pembekalan rancangan televisyen RTM sama ada terbitan tempatan atau luar negara boleh dimuat turun di laman sawang Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, iaitu www.kkmm.government.my pada bahagian perkhidmatan dalam talian dan klik perkara sistem pendaftaran rancangan TV. Selain itu, Kementerian melalui FINAS selaku agensi pelaksana memperkenalkan bantuan dana kepada penggiat industri kandungan kreatif tempatan termasuk golongan belia untuk menghasilkan karya yang bermutu di bawah projek rancangan Malaysia ke-11 iaitu dana kandungan digital DKD untuk merangkumi filem TV, animasi digital, games, dokumentari dan filem pendek. Bantuan dana kandungan digital DKD yang melibatkan golongan belia ini adalah melalui dana mikro
merupakan inisiatif kerajaan untuk menyokong pencipta kandungan yang memberi tumpuan kepada pembikinan kandungan video pendek untuk tayangan dan perkongsian pada platform media sosial seperti YouTube, Instagram dan Facebook. Peruntukan pembiayaan bagi dana mikro adalah sehingga RM5,000 bagi satu projek untuk seorang pemohon yang layak, bergantung kepada idea, subjek dan kos pembikinan. Bilangan projek yang diluluskan dari tahun untuk makluman, bilangan projek yang diluluskan dari tahun 2016 hingga 2018 adalah sebanyak 175 projek dengan nilai kelulusan berjumlah RM757,000. Dari aspek pembangunan modal insan, industri perfilman, Kementerian melalui Finas komited melahirkan karyawan pelapis di kalangan golongan belia dengan memperkenalkan program pemerkasaan modal insan industri perfilman. Bagi tahun 2018, untuk makluman, Yang Berhormat, sebanyak 1,632 penyertaan dengan penganjuran 33 buah program bagi membantu dan meningkatkan kemahiran dan pengetahuan dalam industri kreatif. Terima kasih, Tuan Menteri. Soalan tambah pertama, sila Sibu. 30 saat. Terima kasih, Tuan Yang di-Pertua. Soalan saya adalah, adakah RTM mempunyai rancangan untuk mereformasikan isi kandungan program mereka supaya ia lebih menarik dan boleh bersaing dengan TV swasta yang sedia ada? Dan sila jelaskan bagaimana ia dilakukan dan time frame untuk yang mereformasikan program dia. Saya juga ingin bertanya tentang adakah kerajaan akan mengeluarkan lebih banyak lesen siaran TV atau radio? Kerana baru-baru ini saya di Kerajaan Negeri Sarawak dengan gabungan parti politik mereka, GPS mereka merancangkan untuk melancarkan TV program mereka. Adakah kerajaan akan mengeluarkan lesen siaran TV kepada parti-parti politik? Sila Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih atas soalan tambahan itu, Yang Berhormat. Yang pertama, berkenaan lesen kepada parti-parti politik setakat hari ini masih belum ada perancangan. Manakala bagi proses transformasi dan mereformasikan kandungan digital TV itu adalah perkara yang sememangnya menjadi tumpuan RTM pada hari ini. Kita boleh lihat sama ada saluran berita dan saluran hiburan. Dalam tempoh 9 bulan ini banyak perkara-perkara penambahbaikan yang telah dibuat, dan kita juga mengalu-alukan sekiranya ada bentuk cadangan dan pandangan yang boleh menyumbang ke arah penambahbaikan ini. Saya dan juga pihak kementerian sangat terbuka kepada pandangan-pandangan yang positif supaya kita sama-sama dapat mempertingkatkan dan menghasilkan mutu dan kualiti penyiaran RTM ini. Terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan yang kedua, saya jemput Yang Berhormat ke Kuala Krau. Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih Timbalan Menteri. Akhirnya dapat juga. Terima kasih. Saya difahamkan bahawa filem-filem dan juga drama-drama keluaran daripada TV1 ni, RTM ni, atau mana-mana penerbitan, dia utamakan pekerja-pekerja dalaman berbanding dengan membeli daripada karya-karya daripada luar, daripada industri tempatan, melibatkan belia dan sebagainya. Dan saya ingin tahu juga tentang rating di antara drama atau terbitan filem RTM berbandingan TV swasta yang lain. Dan saya juga cadangkan, kita ni dalam Dewan ni ramai pelakon-pelakon yang hebat. Antua Jaya hebat, lepas tu Julutong hebat, Kapar pun hebat, Sungai Petani hebat, Kuala Krau hebat, SUDR pun hebat. Datuk Speaker, saya cadangkan satu filem yang hero-nya Yang Berhormat Sadiq, yang Menteri beliau dah suka, hero-nya, ikonnya diterbitkan untuk gelagat-gelagat yang terjadi di dalam persidangan Dewan Rakyat. Jangan lupa Datuk Speaker, Datuk Yang Berhormat Datuk Arif juga pelakon utama. Terima kasih. Sila Timbalan Menteri. Ya, izin Datuk Yang Bertua. Terima kasih Yang Berhormat atas soalan tersebut. Lupa pokok sena. Ya.
berkenaan pelakon-pelakon yang hebat ini di dalam Dewan ini. Dalam ceritanya walkout keluar Dewan. Itu adalah satu perkara yang subjektif. Tetapi malangnya saya ini bukanlah seorang pengarah untuk menilai kebolehan seseorang pelakon itu. Kalau nak dikira hebat di belah sana pun tak kurang juga hebatnya kan. Baik, berkenaan apa yang Yang Berhormat sebutkan tadi, kebanyakan filem-filem yang diambil oleh RTM sebagaimana Yang Berhormat sebutkan adalah terdiri daripada filem-filem yang dikemukakan melalui kaki tangan RTM. Ya, betul. Barangkali inilah perkara yang sedang diteliti oleh pihak kementerian sekarang, kerana kita melihat ini berlaku beberapa tahun sebelum ini. Tapi saya boleh beri jaminan bahawa untuk sekarang, tempoh 8 ke 9 bulan sekarang, perkara tersebut sedang diperbetulkan. Kita tidak mahu memberi keutamaan kepada orang dalam ataupun proses-proses yang seumpamanya memberi keutamaan kepada orang dalam untuk membekalkan filem-filem kepada RTM dengan menyekat peluang kepada semua dengan izin industri player yang ada dan mempunyai bakat-bakat di luar sana. Terima kasih. Perdana Menteri berilah insentif yang lebih kepada orang dalam tu, Datuk Perdana Menteri. Terima kasih. Soalan tambahan. Untuk itu yang saya sebutkan tadi. Saya jemput Yang Berhormat Tanjung Karang. Baik, terima kasih. Terima kasih, Datuk Speaker. Ni pun pelakon utama juga. Ni Samseng Kampung Payadusa, Kampung Dusun. Samseng Kampung Dusun ni. Tuan Speaker. Baik. Izin. Syarif Dul. Yang Berhormat, jangan ada gangguan. Sila. Ya, izinkan saya nak rakamkan rasa fikiran saya sebagai ahli parlimen. Kerana hari ini saya lihat parlimen mencipta sejarah hitam, di mana tak ada seorang menteri pun hadir untuk menjawab soalan lisan kecuali Menteri Belia. Tetapi Menteri Belia pun tak ada soalan hari ini. Tak ada soalan. Tapi beliau datang. Jadi harap ini maruah parlimen, menteri-menteri tolong hormat. Timbalan Perdana Menteri hadir tadi. Mana dia jawab soalan? Tadi ada, dia jawab soalan pertama. Sila jangan tuduh-tuduh sebenar. Sila yang Saya terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Saya ingin perbetulkan pelakon tadi tu. Nak perbetulkan Tanjung Karang. Tanjung Karang tak hadir Dewan. Lewat datang ke Dewan, Timbalan Perdana Menteri sudah jawab soalan. Jangan tuduh-menuduh ya. Kalau tak ada fakta jangan cakap ya. Untuk maklumat Ahli Yang Berhormat Tanjung Karang, kementerian ini telah memperuntukkan sejumlah 8.3 juta melalui 8 projek infrastruktur pengairan dan saliran, iaitu 7.3 juta dan 2 program pembangunan industri padi berjumlah 1 juta pada tahun 2018 kepada AIDA Barat Laut Selangor, termasuk Tanjung Karang ya. Pada kawasan Tanjung Karang ya. Pada tahun 2019, peruntukan ini meningkat kepada 9.4 juta melalui pelaksanaan 7 projek pengairan dan saliran berjumlah 8.4 juta dan 2 projek pembangunan industri padi iaitu 1 juta. Sehingga tahun 2019, peruntukan pembangunan sepanjang RMK ke-11 yang telah disalurkan kepada kawasan AIDA Barat Laut Selangor adalah sebanyak 29.43 juta iaitu 72.7% daripada jumlah keseluruhan 40.5 juta ringgit. Ini menunjukkan bahawa Kerajaan Pakatan Harapan tidak meminggirkan mana-mana kawasan termasuk kawasan-kawasan pembangkang ya. Tanjung Karang tahun lepas 8.3 juta. Tahun ini dapat 9.4 juta. Jadi ini menunjukkan bahawa Kerajaan Pakatan adil kepada semua kawasan dan menjaga petani dan pesawar di seluruh negara Malaysia. Terima kasih. Soalan tambahan pertama. 30. Ya. Saya nak tanya Yang Berhormat. Yang bila Hormat kata Tanjung Karang, ya, Barat Laut ni bukan Tanjung Karang saja. Dia melibat 3 kawasan parlimen dan juga melibatkan 9 blok kawasan, melibatkan 19,507 hektar
dan melibatkan 9,693 orang petani. Saya nak tanya Yang Berhormat, daripada peruntukan tersebut, berapakah peruntukan yang diuntukkan untuk membaiki palung-palung sistem pangeran yang banyak ada di kawasan barat laut ini, dan hari ini kerana sistem palung ini sudah mula bocor, maka menyebabkan sistem pangerannya kurang memuaskan. Jadi adakah peruntukan palung ini diberikan khas untuk pastikan sistem pangeran berjalan baik? Sila Timbalan Menteri. Terima kasih kepada soalan yang tambahan daripada Tanjung Karang. Buat masa sekarang saya belum dapat detail yang penuh, tapi saya akan bagi secara bertulis. Terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan yang kedua saya jemput yang Berhormat Bagan Serai. Terima kasih Tuan Speaker. Terlebih dulu saya Tuan Speaker ingin mengalu-alukan kehadiran sahabat-sahabat saya pemimpin-pemimpin PKR cabang Alur Gajah ke Dewan Rakyat ini. Tuan Speaker, apakah long term planning AIDA loncat untuk meningkatkan hasil terutamanya dalam menghalangi berbagai penyakit-penyakit padi sekarang yang menjadi-jadi sehingga menjejaskan hasil padi negara. Ini juga terjadi kepada pesawah-pesawah di Parlimen Bagan Serai. Setiap tahun kita tidak dapat hasil tuaian melebihi hasil purata negara 5 metrik tan per hektar. Jadi ini saya nak tahu apakah rancangan long term AIDA. Terima kasih Tuan Speaker. Sila Timbalan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat yang telah menanya soalan yang sangat baik, kerana ini menunjukkan bahawa Bagan Serai ini sangat prihatin kepada petani pesawat di kawasan beliau. Itu untuk isu penyakit yang berlaku di kawasan-kawasan penanaman padi ini berlaku kerana ada terutamanya beberapa penyakit seperti bakteria panicle blight, perosak ulat batung atau bena perang, siput gondang dan sebagainya. Dia ada, dan juga padi angin yang sekarang melanda kawasan-kawasan AIDA dan juga jelapang-jelapang padi dan juga di luar jelapang. Ini adalah masalah yang sedang ditangani oleh Jabatan Pertanian dan juga MARDI. Researcher kita tengah mencari penyelesaian yang terbaik, termasuk mencari nasihat daripada luar negara, termasuk negara-negara yang menanam padi, untuk sama-sama kita mencari penyelesaian kepada isu-isu yang ini. Dan yang sangat penting adalah kita harus memohon supaya pesawah-pesawah menjalankan good agricultural practices, ya. Kalau mereka menjaga benda dengan baik dan according to schedule, memberi racun dan juga baja according schedule dan pengairan, dia akan mengurangkan sedikit sebanyak, ya. Itu adalah apa yang usaha kerajaan untuk menangani masalah penyakit. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum saya menjemput pertanyaan lisan seterusnya, saya ingin menambahkan fakta menteri yang hadir selain daripada TPM adalah Menteri Sumber Manusia hadir pada pagi tadi. Seterusnya, saya ingin menjemput Yang Berhormat Datuk Ngeh Koham Bruas. Terima kasih Datuk Timbalan Yang Dipertua. Soalan Bruas, soalan 9. Sila Menteri Komunikasi dan Multimedia untuk menjawabnya. 3 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dengan izin Datuk Yang Dipertua dan untuk makluman dari Yang Berhormat, langkah penambahbaikan garis panduan utiliti dirujuk sebagai panduan kontraktor pemaju yang melibatkan pelbagai pihak dan penyeragaman. Perlu dimaklumkan kepada pihak terbabit dalam satu projek, antaranya dengan pemakaian garis panduan, pengalihan dan pemasangan semula utiliti dalam pelaksanaan program dan projek kerajaan bilangan 1 tahun 2016 telah diedarkan oleh unit penyelarasan pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri. Ia terpakai dalam pelaksanaan kawasan reserve persekutuan dan negeri, termasuk jalan sungai terusan, landasan kereta api dan pihak berkuasa tempatan, tanah persendirian termasuk WLIF. Oleh itu, tata cara pengalihan utiliti melibatkan pemakluman projek kepada syarikat telekomunikasi dan kementerian melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM selaku One Stop Center Utility Komunikasi. Proses perancangan bersama oleh semua pihak
dan pelaksanaan berdasarkan persetujuan pihak terlibat agar kerja pengalihan dan pemasangan semula berdasarkan kualiti dan tata cara yang betul. Sehingga Disember 2018, sebanyak 21 kes kerosakan kepada infrastruktur komunikasi telah dikompaun. Oleh itu, Telekom Malaysia TM menegaskan bahawa tiada caj bayaran tertentu dikenakan sebelum rangkaian telekomunikasi talian tetap dibina dan dipasang di kawasan-kawasan di kawasan-kawasan pembangunan kepada pemaju yang tertakluk dengan kerusakan kebenaran merancang pihak berkuasa tempatan. Itu ya. Sila soalan tambahan yang pertama. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Boleh saya dapat penjelasan? Daripada jawapan tadi dikatakan pemaju tidak perlu membayar sumbangan ataupun bayaran kepada Telekom semasa sesuatu projek di pembangunan dijalankan. Betul tak? Kalau daripada jawapan, kerana aduan yang saya dapat ialah pemaju terpaksa membayar sumbangan. Dan soalan tambahan saya ialah pemaju terpaksa membayar 37 jenis cukai, sumbangan atau bayaran semasa memajukan sesuatu projek, termasuklah kepada Telekom. Ini telah menyebabkan kos memajukan suatu projek dan akhirnya menaikkan harga rumah dan bangunan. Adakah kerajaan memastikan Telekom sebagai sebuah syarikat persendirian akan menanggung semua kos berkaitan dengan perkhidmatan Telekom di sesuatu kawasan pembangunan? Sila, Jemalah Menteri. Ya, izin Datuk Yang Di-Pertua. Untuk makluman yang berhormat, TM menawarkan bermula daripada 2006 satu program perkongsian pintar bersama pemaju. Ini bukan bermaksud caj yang dikenakan itu adalah caj yang dibuat secara sewenang-wenang, tetapi ianya lebih kepada perkhidmatan yang diberikan oleh Telekom untuk sesuatu projek. Kerana kita tahu bahawa selain daripada air dan api, telekomunikasi juga adalah satu keperluan pada hari ini. Jadi ini adalah perkongsian pintar bersama di antara pemaju dan juga Telekom untuk memberikan perkhidmatan. Dan sudah tentu ada di antara kos-kos perkhidmatan ini yang dikenakan oleh Telekom, dan ianya bukanlah satu caj tambahan yang dibuat sewenang-wenangnya, melainkan di atas maksud untuk memberikan perkhidmatan. Dan kadar-kadar yang ditentukan melalui program perkongsian pintar ini tertakluk kepada bentuk perkhidmatan yang diberikan oleh Telekom kepada di atas permintaan pemaju perumahan. Dan ini tidak semestinya Telekom, termasuk mana-mana pembekal perkhidmatan selain daripada Telekom, sekiranya memberikan perkhidmatan juga akan mengenakan caj yang sama kepada mana-mana pemaju. Dengan izin Datuk Saya jemput Yang Berhormat Jelebu. Terima kasih Speaker. Soalan tambahan. Terima kasih Speaker. Saya nak minta Menteri jawab dah ikut time. Soalan saya nombor 13 sangat penting, dah tak sempat. Menteri, saya nak tanya pasal Telekom ni. Telekom ni, untuk makluman Menteri, sekarang ni kaunter yang ketiga paling rugi di bursa, termasuk semua antara kita ni kena. Kaunter yang paling rugi. Dan the third quarter 2018, kita dah rugi hampir 180 juta. Tentunya, biasanya kerajaan Pakatan Harapan ni, bila rugi jual aset. Bila rugi jual aset. Saya nak tanya kepada Menteri, selain daripada jual aset, apakah tindakan yang lebih realistik untuk kita ambil tindakan supaya Telekom Malaysia selamat, dan boleh tak Menteri bagi jaminan supaya pemberhentian staf Telekom ini dapat kita elakkan hasil daripada kerugian ini. Terima kasih Speaker. Sila, Timbalan Menteri. Ya. Dengan izin Datuk Yang Di-Pertua, untuk makluman yang berhormat Jelebu, pada hari ini saya tidak mempunyai fakta yang lengkap berkenaan berapa banyak aset Telekom yang telah dijual. Tetapi kalau yang berhormat sudi berkongsi dengan saya, mungkin saya boleh teliti. Nanti saya jawab tulis Menteri. Ya. Dan cuma
saya melihat beberapa bulan kebelakangan ini wujudnya petanda bahawa saham-saham Telekom ini sudah kembali meningkat dan menunjukkan satu prestasi yang baik. Tetapi sudah tentulah pihak kementerian meletakkan keutamaan nasib dan masa depan kaki tangan Telekom dan bukan di atas maksud untuk memberhentikan mana-mana kaki tangan di atas kerugian ataupun dengan cara menjualkan aset seperti yang Berhormat sebutkan. Tapi saya yakin dan percaya di atas perkembangan terkini dan petanda-petanda positif, semua masalah ini akan dapat kita selesaikan secara berperingkat. Minta maaf ada sikit makan masa. Terima kasih. Satu soalan Speaker. Timbalan Menteri, saya ingin teruskan dengan pertanyaan soalan jawapan saya masa menjurutitah belum dapat lagi. Saya jemput Tuan Lukanisman bin Awang Sauni Sibuti. Terima kasih Yang di-Pertua. Anak panda makan buluh, soalan Sibuti nombor 10. Silakan Menteri Pendidikan. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih Ahli Yang Berhormat Sibuti. Datuk Yang di-Pertua, Kementerian Pendidikan Malaysia telah menyemak secara terperinci mengenai sekolah kurang murid SKM di seluruh negara termasuk di Sarawak. Pelbagai aspek telah diambil kira dan dimasukkan dalam Pelan Hala 7 Sekolah Kurang Murid. Pelan tersebut telah pun dilaksanakan oleh KPM melibatkan pelbagai strategi bertujuan untuk menangani aspek kesanan kos dan peningkatan prestasi murid. Antara strateginya ialah melaksanakan penggabungan SKM. Di Sarawak terdapat sebanyak 843 buah SKM, iaitu 715 buah daripadanya adalah sekolah kebangsaan SK dan 128 daripada sekolah jenis kebangsaan Cina HKC. Antara syarat-syarat yang membolehkan sesebuah sekolah itu digabungkan ialah pertama, sekolah yang sama aliran. Kedua, terdapat beberapa sekolah dalam radius 5 hingga 10 km yang telah pun menjadi SKM. Ketiga, sekolah yang tidak berlaku peningkatan enrolment dalam tempoh 3 tahun berturut-turut. Dan keempat, mendapat persetujuan ibu bapa untuk digabungkan. KPM melalui Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak bersedia untuk mempertimbangkan sebarang cadangan untuk menggabungkan beberapa sekolah yang mempunyai enrolment yang semakin menurun di sesuatu kawasan. Sekian jawapan saya. Soalan tambahan pertama 30 saat. Terima kasih kepada Timbalan Menteri. Jawapan yang sangat positif berkenaan tentang penggabungan sekolah. Isu yang ingin saya bangkitkan adalah adakah kerajaan mempunyai timeline ataupun cadangan untuk mewujudkan satu success story tentang penggabungan sekolah ini, dan juga saya faham bukan mudah kerana kita mempunyai halangan daripada pihak ibu bapa, dan adakah pihak KPM akan memulakan inisiatif penggabungan sekolah ini secepat mungkin? Silakan Timbalan Menteri Pendidikan. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Untuk maklumat ahli yang berhormat, sebenarnya penggabungan sekolah telah dilaksanakan. Tapi kita laksanakan di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur di antara 2017 hingga 2019 yang melibatkan 19 sekolah di mana mereka telah digabungkan untuk menjadi 10 buah sekolah. Dan setakat ini KPM pun telah menerima cadangan daripada JPN Sarawak yang telah juga bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Sarawak untuk menggabungkan 357 buah SKM kepada 126 buah SKM, sekolah pusat SKM. Dan cadangan daripada JPN Sarawak adalah untuk melaksanakan penggabungan ini melalui 3 fasa. Tetapi seperti yang disebut oleh Ahli Yang Berhormat Sibuti, kita tak ada satu timeline yang sangat rigid kerana yang paling penting adalah kita perlu dapat buy-in daripada ibu bapa. Kita perlu dapat persetujuan daripada ibu bapa. Jadi maksudnya kalau masih ada ibu bapa yang tidak setuju, maksudnya walaupun kita tetap satu timeline tetapi kita tak boleh paksa, kerana bagi kita kelangsungan akses pendidikan murid-murid ini adalah paling penting. Kita tak mahu ada kes-kes kecucuran apabila kita gabung sesebuah sekolah. Terima kasih.
Soalan tambahan yang kedua saya jemput yang berhormat. Tak pandang. Rasa. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Berkenaan dengan langkah-langkah yang akan diambil oleh KPM dalam proses penggabungan, tadi Yang Berhormat Timbalan Menteri ada mengatakan bahawa pandangan daripada antara faktor yang diambil kira adalah pandangan daripada ibu bapa. Kalau untuk SJKC dan SJKT khususnya, macam mana peranan ataupun yang akan dimainkan oleh LPS sekolah-sekolah tersebut dalam penggabungan tersebut? Terima kasih. Sila Timbalan Menteri. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih Ahli Yang Berhormat Rasa. Untuk SJKC dan juga SJKT dan sebenarnya sama untuk SK, tetapi SK tak ada lembaga LPS. Tetapi untuk sekolah-sekolah yang mempunyai PIBG ataupun LPS ataupun kedua-dua, kita harap boleh dapat sokongan daripada kedua-dua pihak ini. Kerana kalau tanpa kerjasama ataupun persetujuan daripada kedua-dua pihak ini, susah sangat untuk kita dapat persetujuan daripada ibu bapa. Dan selain daripada itu, saya percaya ahli-ahli yang berhormat ataupun pemimpin-pemimpin tempatan masyarakat juga memainkan peranan yang sangat penting. Jadi syarat ataupun pendirian KPM adalah seperti ini. Pertama, kita mesti dapat persetujuan daripada LPS untuk sekolah bantuan kerajaan dan juga PIBG dan juga ibu bapa, dan saya percaya melalui sokongan daripada ahli-ahli yang berhormat sebagai wakil rakyat tempat tu dan juga ibu bapa pemimpin masyarakat, saya harap kita dapat gabungkan sekolah bukan untuk menjimatkan kos tetapi untuk mewujudkan satu suasana yang lebih kondusif untuk PDP murid-murid kita. Sekian jawapan saya. Saya jemput seterusnya kepada pertanyaan jawab lisan, dijemput Yang Berhormat Puan Rosnah binti Alwai, Tangga Batu. Terima kasih Yang Bertua. Soalan saya nombor 11. Tetapi sebelum itu saya ingin menekankan bahawa saya sangat menghargai kehadiran yang dinyatakan oleh YB Bagan Serai tadi, iaitu 4 orang adik-beradik penggerak reformasi di Alor Gajah sejak 1998. Terima kasih. Sila Yang Berhormat Menteri Pembangunan Luar Bandar untuk menjawabnya. 3 minit. Terima kasih Tuan Speaker. Tuan Speaker, saya memohon untuk menjawab soalan Yang Berhormat Tangga Batu ini bersekali dengan soalan Yang Berhormat Rasa nombor 13 yang juga pada hari ini. Untuk maklumat kedua-dua Yang Berhormat, prosedur permohonan geran MPKK sebenarnya tidaklah sukar. Pihak MPKK hanya perlu mengadakan mesyuarat MPKK dan memutuskan program yang hendak dipohon. Permohonan geran MPKK ini merangkumi 3 skop yang boleh dipilih oleh MPKK, iaitu program yang menjana pendapatan ekonomi masyarakat kampung atau program keceriaan kampung atau program kesejahteraan kampung. Skop ini terlalu luas ya. Kemudian MPKK tersebut hendaklah menyediakan kertas kerja ringkas mengenai program yang akan dilaksanakan seperti program tentatif, objektif, pengiraan kos dan impak program serta mengisi borang profil kampung mengikut format yang telah disediakan. Syarat untuk melengkapkan borang profil kampung juga telah diberi kelonggaran kepada pengisian data asas daripada beberapa modul utama sahaja. Seterusnya, MPKK perlu mengemukakan maklumat-maklumat tersebut bersama-sama dengan borang permohonan yang lengkap dan dokumen sokongan seperti nombor akaun bank MPKK bagi memastikan penyaluran peruntukan geran MPKK dapat dilaksanakan dengan lancar. Bagi menggalakkan lebih banyak MPKK memohon geran MPKK ini, Kementerian telah menyediakan borang permohonan yang boleh dimuat turun menerusi portal Kementerian serta boleh didapati di semua pejabat kemas negeri dan daerah, Kejora, Kesedah, Ketengah, Perda, Kedah dan pejabat KPLB negeri. Borang permohonan boleh dihantar kepada agensi-agensi tersebut dan juga boleh dikemukakan melalui pejabat daerah yang berperanan sebagai pemudah cara untuk membantu MPKK dalam proses permohonan geran ini. Penilaian dan kelulusan permohonan geran MPKK ini juga adalah berdasarkan dengan izin first come first served. Sehingga kini sebanyak 130 permohonan geran MPKK telah diterima dan pihak kementerian sedang memproses permohonan-permohonan tersebut mengikut prosedur yang telah saya sebutkan sebentar tadi. Selain itu, kementerian juga sedang melaksanakan kursus induksi MPKK di seluruh negara yang turut
melibatkan penerangan mengenai proses permohonan negara MPKK tersebut yang telah disempurnakan di 8 buah negeri sampai sekarang. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan pertama, silakan. Terima kasih Timbalan Menteri. Nah, dari 48 MPKK di Parlimen Tangga Batu, hanya 30% yang telah menyediakannya dan ianya hanya atas anggaran. Data yang ada pada kemas sudah pun lama dan ada yang tak ada. Jadi saya cadangkan ataupun bolehkah kita adakan bancian ataupun dari Jabatan Statistik supaya MPKK perlu ditolong segera kerana mereka inilah yang menggerakkan rakyat dari bawah. Terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat atas cadangan tadi. Seperti yang saya sudah terangkan tadi, semua agensi yang saya sebut tadi, pejabat kemas negeri dan daerah dan pejabat KPLB negeri juga telah ditugaskan untuk membantu apa-apa masalah berkenaan dengan penyediaan permohonan tersebut. Jadi buat masa sekarang kita tidak melihat masalah yang berkaitan isu ini dan kita harap permohonan-permohonan ini akan disampaikan secepat mungkin. Sekian. Terima kasih. Soalan tambahan Datuk Yang di-Pertua. Ya, soalan tambahan kedua, Yang Berhormat Rasa. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Tadi ketika menjawab soalan asal, Yang Berhormat Timbalan Menteri ada menyatakan bahawa setakat ini telah menerima 130 permohonan daripada MPKK. Saya rasa jumlah itu terlampau kecil lah daripada jumlah MPKK yang kita ada. Tapi saya lebih berminat kepada berapa lama permohonan akan ditapis dan sebagainya. Sebab bagi saya, kalau ambil masa berbulan-bulan, dia akan menyusahkan. Pimpinan kita di peringkat akar umbi yang tadi Yang Berhormat dah kata dia banyak pada apa? Dah simplify a lot of thing. So saya nak tanya berapa lama akan diambil? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Rasa atas soalan yang cukup relevan itu. Untuk permohonan yang telah diterima yang saya sebut tadi adalah dijangkakan bahawa jawapan akan diterima oleh mereka pada bulan depan. Untuk permohonan, dan saya setuju memang 130 itu agak kecil, tapi saya rasa selepas taklimat telah dibuat setakat ini untuk lebih kurang hampir 8,000 kampung, kita menjangkakan jauh lebih banyak permohonan akan diterima. Dan untuk permohonan-permohonan yang baru yang akan diterima, timeline mengikut SOP kita di kementerian adalah lebih kurang 2 sampai maksimum 3 bulan untuk proses dan pastikan grant itu sampai. Sekian, terima kasih. Terima kasih Mak Menteri. Dengan itu selesailah sesi tanyaan jawab lisan. Ya, silakan. Rang undang-undang untuk bacaan kali yang pertama, Yang Berhormat Menteri Keuangan. Silakan Menteri. Datuk Yang Bertuah, saya mohon mengemukakan rang undang-undang Custom dalam kurungan pindaan 2019. Rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda Akta Kastam 1967. Bila bacaan kali yang kedua? Datuk Yang Bertuah, pada mesyuarat ini. Baiklah. Rang undang-undang untuk bacaan kali yang pertama, Yang Berhormat Menteri Keuangan. Datuk Yang Bertuah, saya mohon mengemukakan rang undang-undang eksais dalam kurungan pindaan 2019. Rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda Akta Eksais 1976. Bacaan kali yang kedua bila? Datuk Yang Bertuah, pada mesyuarat ini. Baiklah. Rang undang-undang untuk bacaan kali yang pertama, Yang Berhormat Menteri Keuangan. Datuk Yang Bertuah, saya mohon mengemukakan rang undang-undang zon bebas dalam kurungan pindaan 2019. Rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda Akta Zon Bebas 1990. Bila bacaan kali yang kedua? Datuk Yang Bertuah, pada mesyuarat ini juga. Baiklah. Rang undang-undang untuk bacaan kali yang pertama, Yang Berhormat Menteri Keuangan. Datuk Yang Bertuah, saya mohon mengemukakan rang undang-undang cukai jualan dalam kurungan pindaan 2019. Rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda Akta Cukai Jualan 2018. Bila bacaan kali yang kedua? Datuk Yang Bertuah, pada mesyuarat juga. Baiklah.
Rang undang-undang untuk bacaan kali yang pertama Yang Berhormat Menteri Keuangan. Datuk Yang Bertuah, saya mohon mengemukakan rang undang-undang cukai perkhidmatan dalam kurungan pindahan 2019. Rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda Akta Cukai Perkhidmatan 2018. Bacaan kali yang kedua bila? Datuk Yang Bertuah, pada mesyuarat ini. Baiklah. Usul. Usul. Menteri. Usul. Tuan Di-Pertua, menurut Peraturan Mesyuarat 12.1, saya mohon mencadangkan Majlis Mesyuarat pada hari ini tidak akan ditangguhkan sehingga selesai dibahas dan diputuskan dalam peringkat jawatankuasa bagi jawatan Perdana Menteri sehingga Kementerian Pengangkutan di nombor 1 hingga nombor 9 dalam ringkasan jadual anggaran perbelanjaan mengurus tambahan pertama 2015 dan anggaran perbelanjaan pembangunan tambahan pertama 2018 bagi rang undang-undang perbekalan tambahan 2018 dalam kurungan 2019 dan usul anggaran perbelanjaan tambahan pertama 2018 dan selepas itu Majlis Mesyuarat akan ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hingga hari Khamis. Mohon mengusulkan. Saya menyokong. Ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis untuk diputuskan. Masalahnya ialah usul seperti yang dikemukakan tadi hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang setuju kata bersetuju. Yang tidak kata tidak. Lebih suara setuju, usul disetujukan. Aturan urusan mesyuarat dan usul-usul. Pertimbangan ke atas rang undang-undang perbekalan tambahan dalam kurungan 2018-2019 DR1/2019 dan usul anggaran perbelanjaan pembangunan tambahan pertama 2018. Majlis dalam jawatan kuasa. Jadual. Minta Yang Berhormat Menteri Keuangan mengemukakan anggaran perbelanjaan bagi semua kementerian. Saya ingin memohonkan supaya wang jumlah wang jumlah sejumlah tidak lebih daripada 4,133,360,760 ringgit yang diperuntukkan dalam anggaran perbelanjaan mengurus tambahan pertama 2018 bagi maksud-maksud bekalan B4, B6, B9, B10, B12, B13, B42, B60, B62 dan B63 untuk kementerian-kementerian dan jabatan yang berkenaan dijadikan jadual dan wang sejumlah tidak lebih daripada 15 bilion 485,384,142 ringgit yang diperuntukkan dalam anggaran perbelanjaan pembangunan tambahan pertama tahun 2018 bagi maksud-maksud pembangunan P6, P10, P15, P21, P22, P23, P27, P28, P30, P31, P32, P43, P45, P46, P60, P62 dan P63 untuk kementerian-kementerian dan jabatan yang berkenaan seperti yang ditunjukkan dalam penyata yang dibentangkan sebagai Kertas Perintah 1 tahun 2019 dan Kertas Perintah 2 tahun 2019 masing-masing dijadikan anggaran perbelanjaan. Datuk Pengerusi, keperluan bagi mengadakan peruntukan-peruntukan dalam anggaran perbelanjaan mengurus tambahan pertama 2018 dan juga anggaran perbelanjaan pembangunan tambahan pertama 2018 telah pun dibentangkan terdahulu. Di samping itu, penjelasan lanjut mengenai cadangan-cadangan anggaran peruntukan tambahan ini adalah juga diberi dalam memorandum perbendaharaan yang dibentangkan sebagai Kertas Perintah 1A
tahun 2019 bagi anggaran perbelanjaan mengurus tambahan pertama 2018 dan Kertas Perintah 2A tahun 2019 bagi anggaran perbelanjaan pembangunan tambahan pertama 2018. Oleh itu, saya tidak berhajat hendak memberi apa-apa penerangan tambahan lagi. Datuk Pengerusi, saya mohon mencadangkan. Kepala Bekalan B4, B6, B9 dan Kepala Pembangunan P6 di bawah Jabatan Perdana Menteri terbuka untuk dibahas. Tapi sebelum itu, ahli-ahli yang berhormat, saya ingin memaklumkan selama 2 hari diperuntukkan untuk perbahasan di peringkat jawatankuasa bagi rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan Kurungan 2018-2019 bermula daripada hari ini, Rabu 3 April 2019 hingga Khamis 4 April 2019. Oleh yang demikian, saya juga ingin memaklumkan bahawa pada hari ini, tempoh perbahasan peringkat jawatankuasa rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan Kurungan 2018-2019 dihadkan selama 10 minit saja kepada setiap ahli yang berhormat. Terima kasih. Yang berucap 3 orang ya. 3 orang takkan 10 minit. Nanti Menteri nak jawab 3 minit. JPM ni duit banyak kita bayar tapi kita boleh bercakap 3, 4 orang. 4 orang di sebelah pembangkang. Pembangkang 2 orang. Backbencher kerajaan pun ada orang yang akan bercakap. Ya. Kita bermula dengan 10 minit. Tapi ada kelonggaran. Sedikit sebanyak. Ya? Arau nak cakap dulu? Silakan Yang Berhormat Arau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semalam tak boleh berucap, hari ini nak berucap. Yang pertama, saya menyokong supaya kerajaan memperuntukkan 119 juta 119.5 juta kepada Majlis Keselamatan Negara. Saya cuma nak menegur kepada Lemah Pantai semalam yang menyebutkan bahawa dia mempertikaikan kerajaan supaya tidak bagi peruntukan kepada Majlis Keselamatan Negara kerana Akta Majlis Keselamatan Negara melanggar perlembagaan. Ini masalah. Tak sebut. Belum habis. Saya pasir gudang. Bukan lembah pantai. Tak terlibat. Ni pasir pantai. Bukan lembah pantai. Mama. Saya rasa saya tak sebut pasal sebab di pihak kerajaan selalu silap orang. Jadi saya sengaja silapkan. Okey. Arau belum pukul 4 lagi. Ya. Hari ini Arau datang awal. Ya, saya nak beritahu bahawa kita bercakap, kita kena ada fakta. Kalau kita cakap kita tak ada fakta, nanti kerajaan PH ini dituduh bukan sahaja berbohong mengenai manifesto, tetapi juga berbohong tentang fakta-fakta yang terkini. Contohnya ialah bila Pasir Gudang kata kerajaan telah melanggar perlembagaan apabila kerajaan menggubal Akta Majlis Keselamatan Negara. Dia tak sebut perlembagaan mana. Di bawah perkara mana, Speaker? Dia saya tahu otaknya tu nak sebut, tapi dia tak, oleh kerana dia tak baca, dia nak sebut bahawa di bawah 150 perlembagaan. Tapi kuasa 150 perlembagaan ialah kuasa agung untuk boleh celah. Mengisytiharkan darurat. Greek. Ya, okey. Silakan. Yang di-Pertua, dalam sidang Dewan sebelum pilihan raya dulu, kita ubah mengikut perlembagaan. Datang dari mana Pasir Gudang boleh kata tak ada mengikut perlembagaan ni, Arau? Dan Arau ketika itu menjaga menteri di Jabatan Perdana Menteri berkaitan yang berkenaan. Apa komen Arau? Ya. Itu boleh masuk dalam ucapan saya. Ya. Tapi sekarang ni saya akan bagi sebelah sana untuk bertanya sebab untuk mengurangkan kejahilan mengenai perlembagaan Malaysia. Saya mencabar ni lawyer-lawyer di sana, peguam-peguam di sana, lawyer buruk saya tak mahu, untuk berdebat dengan saya mengenai Akta Majlis Keselamatan Negara. Okey? Sekejap lagi kita nak cerita ni dulu. Lepas tu dengar saya akan bagi peluang. Mohon yang pertama ialah Majlis Keselamatan Negara. Tak payahlah rugi masa lah. Pertama ialah Majlis Keselamatan Negara
362. dibuat di bawah perkara 150. Yang Amat Speaker ada tentang perlembagaan, bukan dibuat di bawah 150. Ada peraturan mesyuarat yang dibangkitkan. Ini berkait Yang Berhormat Arau, Datuk Yang Bertuah, berkait dengan jawapan Yang Berhormat Bagan kepada Yang Berhormat Pasir Gudang semalam berkenaan dengan beliau Yang Berhormat Bagan tidak dapat menjawab soalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Pasir Gudang berkenaan dengan isu Majlis Keselamatan Negara kerana ia satu perkara yang sedang dipertimbang dalam mahkamah. Jadi saya ingin bertanya yang Datuk Yang Bertuah, peraturan 362 berkenaan memandangkan isu keperlembagaan ataupun constitutionality isu Majlis Keselamatan Negara ini, adakah kita boleh berbahas tentang isu ini memandangkan menteri mungkin tidak boleh menjawab? Boleh minta petua? Ya, saya ingat tidak timbul isu subjudis sebab kita tidak membincangkan merit dalam kes itu. Inilah hebatnya seorang hakim. Bagus. Dia adil pada semua. Jangan makan sebelah cukup. Okey, balik tajuk ni balik. Majlis Keselamatan Negara, kita akta ini kita buat bukan berdasarkan perkara 150. 150 ialah hak agung untuk mengisyaratkan darurat bila berlaku ancaman keselamatan. Tetapi akta ini dibuat di bawah 149 di mana Parlimen diberi kuasa untuk membuat apa-apa undang-undang bagi menjamin keselamatan. Jadi keselamatan maksudnya yang berskala kecil. Contohnya berlaku rusuhan kecil di tempat-tempat tertentu, maka yang Perdana Menteri diberi kuasa untuk mengisytiharkan keselamatan di situ. Bukan darurat. Darurat ni untuk menyeluruh seluruh negara. Jadi kalau Yang Berhormat nak rujuk perlembagaan, sebut perkara berapa. Perkara 150 itu hak agung, tak ganggu. Tapi perkara 149 ialah hak Parlimen. Yang Berhormat nak bagi hilang hak Parlimen. Ni hak ahli Parlimen, hak kita Parlimen untuk menggubal apa undang-undang bagi membolehkan kita menangani segala bentuk ancaman keselamatan. Demikianlah jawapan yang saya ingat semua lawyer boleh faham. Kalau tak faham, saya ingat kita masalah untuk merujuk balik kelulusan kita di mana-mana. Tapi kelulusan boleh sekarang ni boleh tipu. Okey, sekarang ni mari tajuk ni balik. Kemudian yang keduanya, Yang Berhormat Speaker, kita lihat peruntukan untuk Government Integrated Radio Network ni GEN 119.5 juta. Alright. Sebab kita kena ingat radio ni penting, ni sistem ni penting kerana dia membantu kita untuk mengenai macam-macam masalah keselamatan. Masa banjir, banyak menolong kita untuk menyelesaikannya. Sekarang ni, yang ni kita sokong. Walaupun Menteri Kewangan tak ada jawab, tapi saya nak bagi saya sokong ni sebab Menteri Kewangan, sebab tunda janji. Okey, yang keduanya, kerajaan telah juga mencadangkan tanda RM40, iaitu RM10 untuk pelbagai. Tapi yang pertamanya saya nak sebut di bawah perkara di bawah 93000 projek kecil. Dia buat tanda RM10. Saya rasa kerajaan, mungkin Menteri Kewangan atau Menteri Ekonomi yang menunggu hari-harinya juga sedang memikirkan bagaimana untuk menunaikan manifesto harapan. Sekarang ni kami bukan ada manifesto apa lagi lah, kami kalah. Tetapi harap PH ada manifesto, iaitu manifesto untuk 1, 2, 3, 4, 5. Manifesto yang pertama yang disebutkan di situ, yang utama yang kami nak tahu sekarang ni, iaitu peruntukan ahli Parlimen dikatakan akan dibagi sama rata. Tapi kalau di atas dasar membalas dendam, sudah pasti rakyat tidak akan menyokong PH. Rakyat menyokong PH kerana PH kata nak bagi sama rata, telus dan sebagainya. Tetapi bila mereka bagi peruntukan, dia bagi peruntukan kepada ahli Parlimen PH 1.8 juta. Kepada puak-puak barisan 100,000. Tapi saya rasa sebab mungkin mereka terpanggil untuk menyelesaikan masalah manifesto ni, maka dibubuh tanda RM10. Kita menyokong, tapi menyokong khusus untuk diberi peruntukan sama rata kepada semua ahli Parlimen. Ini bukan kita tuntut, ini ialah kita nak minta mereka tunaikan manifesto. Jadi
kalau siapa-siapa yang teringin nak jadi Perdana Menteri masa akan datang, ni buat ini dulu. Tunaikan ini dengan ahli parlimen, selesai. Dan rakyat akan melihat bahawa kita telah melakukan keadilan. Kemudian yang keduanya iaitu berhubung dengan projek kecil ni, kita lihat anggota-anggota kerajaan sekarang berada dalam keadaan yang tidak dapat mentafsirkan sesuatu itu dengan tepat kerana mereka takut nanti ini salah dari segi SPRM, ini salah dari segi audit. Yang salah itu kerana kita melanggar peraturan, tetapi yang mengikut peraturan tak salah lah. Contohnya ialah projek-projek kecil di bawah 20,000 kita boleh bagi terus, ini peraturannya. Tetapi mereka takut nanti disoal oleh audit di SPRM. SPRM dengan audit nak soal macam mana? Sebab apa? Yang ni telah diperuntukkan bahawa projek yang dia boleh bagi secara terus 20,000 ni boleh dibagi. Sekarang ni kita tengok banyak projek tergendala kerana pegawai kata ini kena panggil SPRM masuk. Mana SPRM mampu nak masuk sampai 1,000 projek untuk ditimbangkan dalam contohnya dalam masa sebulan? Tak mungkin. Ini boleh dilaksanakan. Yang lebih 20,000 sudah pasti kita mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Jadi saya minta PH. Sebenarnya PH ni dia sebut, saya tahu pemikiran DAP yang cukup unik ialah mereka memberi tekanan benda-benda halus supaya diulang berkali-kali untuk membolehkan kita sebut. Oleh kerana mereka telah berjaya mempengaruhi diri saya, maka saya sebut ini. Dia selalu menyebut kerajaan UMNO Barisan Nasional. Kerajaan barisan yang dikuasai oleh UMNO. Sekarang saya nak sebut hari ini bahawa kerajaan PH DAP. DAP yang menguasai PH. Jadi saya tahu PKR ada 50 kursi, tapi PKR yang seorang ni yang Menteri Ekonomi yang bagus. Peringkat jawatan kuasa lebih banyak butir lagi. Ya. Saya gulung. Gulung. Sekarang saya ingin menggulung bahawa kepada kerajaan PHDAP ini supaya mereka nak saya sebut macam jelutong saya sebut kerajaan UMNO BN. Dia selalu sebut. Dia nak saya sebut hari ini kerajaan DAP PH. Jadi dia nak saya sebut. Saya sebut. Tapi kalau ada cabaran daripada PKR, saya akan kata kerajaan PKR, DAP PH pula. Tapi hari ini DAP lah sebab apa Menteri Kewangan dipegang oleh DAP. Jadi menteri jadi dia nak ceramah pergi rantau malam ni. Ya. Okay, terima kasih. Jadi Speaker, saya ucap terima kasih kerana bagi peluang untuk saya menyebut perkara ini, dan saya ingin menyebut bahawa sesungguhnya kemarahan semenyih dan akan berulang di rantau. Rantau kita akan menang. Terima kasih. Selalu sebut DAP, dia pala dapat ke DAP nanti. Luar pantai. Terima kasih Datuk Ketua. Dapat DAP hari ini, esok kita akan ingin turut serta dalam perbahasan peringkat jawatankuasa untuk undang-undang perbekalan tambahan yang ada di hadapan kita pada hari ini. Saya ingin menyentuh maksud P6 00101 Majlis Keselamatan Negara, memandangkan apa yang telah disebut oleh Yang Mohd Arau tadi. Saya rasa kerajaan, kita perlu tegaskan yang kerajaan Pakatan Harapan ini dengan izin is not soft on security, is not soft on isu-isu keselamatan. Jangan salah sangka ya. Dan saya sebagai ahli parlimen yang salah satu daripada institusi yang berada dalam kawasan lembah pantai ialah Bukit Aman, maka saya percaya kerajaan Pakatan Harapan akan sentiasa menitik beratkan isu keselamatan dan tidak akan berkompromi dalam isu ini. Jadi itu adalah sedikit yang ingin saya bidas daripada apa yang disebut oleh Yang Mohd Arau tadi. Datuk Yang Tua, saya ingin menyentuh maksud B4 Suruhanjaya Pilihan Raya. Saya ingin mendapat
Baik, anda baru saja menyaksikan perbahasan rang undang-undang RUU Perbekalan Tambahan 2018-2019 dan usul anggaran perbelanjaan pembangunan tambahan pertama 2018. Sebelum itu, 11 soalan telah pun dijawab oleh Menteri dan juga Timbalan Menteri yang berkaitan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail mendahului menjawab soalan dalam sesi pertanyaan jawab lisan di mana beliau memaklumkan kerajaan komited untuk melahirkan lebih banyak tenaga mahir dalam bidang keselamatan siber bagi membendung ancaman siber di negara ini. Golongan graduan ataupun siswa azhar lepasan universiti merupakan golongan sasar yang akan diberikan fokus oleh kerajaan di mana tenaga kerja mahir tersebut akan ditempatkan di sektor awam dan juga sektor swasta bagi mengelakkan berlaku ancaman penggodaman oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Pada soalan sama juga, beliau memaklumkan kerajaan melalui Agensi Keselamatan Siber Negara NEXA akan mengeluarkan strategi keselamatan siber negara pertengahan tahun ini bagi menangani ancaman siber di Malaysia. Beliau turut memaklumkan strategi ini akan dilaksanakan melalui penggemblengan sumber tenaga dan pembangunan prasarana yang memfokuskan kepada pembentukan keselamatan siber. Soalan seterusnya mengenai laporan kajian hala 7 lebuh raya bertol di Malaysia yang merangkumi mekanisme pemansuhan dan pengurangan kadar tol dijangka akan dibentangkan ke Kabinet pada Jun ini. Ia mengambil kira analisis data dan juga syur daripada jururunding audit bebas bertauliah yang telah pun dilantik oleh Kementerian Kerja Raya pada Januari lalu. Isu mengenai pengeksportan durian sejuk beku turut menjadi tumpuan pada sesi pertanyaan jawab lisan hari ini. Dewan dimaklumkan pengeksportan durian sejuk beku dalam bentuk biji ke negara China hanya boleh dilaksanakan selepas fasiliti dan ladang yang mematuhi syarat protokol diluluskan pihak kastam negara tersebut. Sementara itu, Dewan turut dimaklumkan mengenai isu-isu untuk kita melahirkan lebih ramai usahawan dalam bidang keusahawanan dan perniagaan di Malaysia, di mana Dewan dimaklumkan skim pembiayaan mikrokredit di bawah SME akan diteruskan. Ia selari hasrat kerajaan untuk melahirkan lebih banyak usahawan, terutamanya dalam kalangan graduan. Baik itu antara intipati yang dijawab oleh Menteri dan juga Timbalan Menteri yang berkaitan ketika sesi pertanyaan-pertanyaan jawab lisan. Anda boleh kembali mengulang tayang ke semua jawapan-jawapan tersebut menerusi platform secara atas talian yang tertera di kaca TV anda. Selain daripada YouTube Berita Nasional RTM, di sana ada juga rakaman mengenai sidang Dewan Rakyat bukan saja hari ini, malah sidang Dewan Rakyat sebelum-sebelum ini, kesemuanya menerusi platform secara atas talian yang kami bawakan kepada anda. Pukul 1 tengah hari nanti kami akan membawakan kepada anda lintas langsung dari Dewan Rakyat rangkuman antara soalan-soalan dan juga jawapan yang telah diberikan oleh Menteri dan juga Timbalan Menteri yang berkaitan. Pukul 10.30 malam nanti, segmen langsung dari Parlimen akan kami siarkan kepada anda. Intipati bukan saja sesi pertanyaan jawab lisan, malah apa jua yang telah pun diperdebatkan oleh Menteri dan juga Timbalan Menteri yang berkaitan bersama ahli-ahli Parlimen di Dewan Rakyat hari ini mengenai rang undang-undang perbekalan tambahan 2018-2019. Laman web kami anda boleh ikuti seperti saya katakan kepada anda tadi. Ini platform short atas talian yang boleh anda ikuti dan juga mengulang tayang rakaman sidang Dewan Rakyat bukan saja hari ini, malah sidang Dewan sebelum ini. Baik, kami juga ingin memaklumkan kepada anda selepas saja rang undang-undang perbekalan tambahan akan diikuti pula dengan beberapa rang undang-undang untuk bacaan kali pertama seperti rang undang-undang kastam pindaan 2019 dan rang undang-undang eksersis pindaan 2019. Sekian dahulu, kita jumpa esok dalam sidang Dewan Rakyat. Akan dimulakan dengan waktu pertanyaan-pertanyaan menteri dan disusuli dengan waktu pertanyaan jawab lisan. Saya Indira Zaruhadian. Salam hormat. Assalamualaikum.